Bila nak masuk nasyid tu tak jadi grup juga. Saya asal kumpulan grunge, huha-huha dari kampung. Lepas saya masuk UIA, saya nak jadi artis nasyid pun tak boleh juga. Tu tahu juga. Intim tak boleh, Mirwana tak boleh, Brothers tak boleh. Saya kata gebrio ni aku ni maknanya tak boleh nak jadi artis juga. Jadi saya pun tak apa, kita buat balik The One. Pukul 2 pagi, telefon blinking. Then Shoot saya 2 pagi sampai pagi kan. 2-3 pagi tu ada telefon blinking. Nak jawab gapo? Okey, sabdi telefon emo. Kita manusia ni bila susah baru ingat Tuhan. Setuju. Dah kena taklim dengan budi. Live taklim Bukan nak bahas demo. Setuju. Bukan nak bahas demo. Ini realiti. Pernah berlaku pada kawan pun. Allah. Rasanya semua orang, Setuju. semua orang yang kita jumpa ni dia mesti ada suka-suka dia. Tapi betul. Bila bapa fitrah manusia ni bila rasa susah baru nak kembali betul kan. Bila kau senang, diberi kekayaan kau kufur. Betul. Ini ada confession ada confession. Saya janji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita podcast kita hari ni pelik benar sebab musim kena dah masuk. Jadi kita jemput sayang kita ni. Mulalah orang Kelantan kan. Tu bit lalu Kelantan sebab podcast borak sini hari sini ni dia pakai redah lah. Siapa dia tengok tetamu kita lah. Kalau tetamu kita tu orang mesti kena kecek arak. Boleh juga kecek arak bisa. Ni kita bersama dengan Wasyahrul Amri. Dia orang kuat dalam dunia penyiaran radio. Tengok jangan sengit gitu. Sengit betul. Kita orang kuat tu dia bos besar lah. Dalam erti kata apa dia? Nak kata apa? Dia ada jawatan. Jawatan demo. Dia panggil pengurus kandungan. Pengurus kandungan. Ataupun lo ni dipanggil content manager lah. Pengurus jenama dia panggil brand manager. Untuk sebuah radio yang berkonsepkan Islami, religi boleh kawin-kawin gitu. Boleh. Okay. Zayan. .fm. Tak ada, dia Zayan. Zayan. Dia brand. Dulu radio kalau Hot FM dia kena ada. Kalau Ikim FM. So FM dalam ni. Betul. Kenapa FM tak ada belakang? Dia obvious lah. Maknanya kita kalau FM ni kita nak confess bahawasanya inilah radio. Tapi lah ni dah ada platform macam-macam. That brand boleh dilihat di IG ke, di YouTube ke, di semua tempat. So might as well dia Zayan saja, dia nama saja. So redundant lah nak ayat lah radio. Lepas tu FM pula Zayan dengan Z lain makna. Dia tak ada A. Pengertian makna dia rasa macam lebih kurang perhiasan comel, sesuatu yang indah. Jadi kita jemput Wasyahrul ni sebab saing-saing. Allah, kronian ni. Dia saing-saing lama dalam dunia penyiaran media ni. Mungkin ramai orang tak kenal dia. Orang kata bukannya orang kata Wasyahrul Amri tu pupuk terus dah masuk radio. Dia bermula daripada awal dan dia ada titik terendah dia. Titik kehilangan dalam industri. Tiba-tiba mana Wasyahrul? Tiba-tiba muncul. Okey, kita perkenalkan dululah. Saya bagi masa untuk awak perkenalkan kepada audiens yang mungkin tak kenal. Mungkin ramai awak kenal, mungkin dah mengikuti podcast Borak Sini Habis Sini antara media-media juga. Betul. Saya media ramai kenal. So saya masuk dalam bidang media ni after graduate Mescom ITM 2004. Tapi sebelum tu ada 2 universiti saya drop out. Kalau ikut umur saya sepatutnya saya masuk UIA. Ni borak sini habis sini kamu jangan cover sangat lah. Okey, betul lah tu nama ayat. Dua kali dua universiti. Okey. Nak ayat sini mana? Boleh beres. Dia habis SPM. Lepas tu saya masa tu banggalah tahun 90 ni tu SPM tu. Mok 9 lembu sebab saya boleh masuk UIA. Anak sulung. Lepas tu satu-satunya student di sekolah saya tu, Maktab Ustaz Ismail tu, untuk batch saya masuk IA. Jadi bangga plan lah. Lepas tu saya pun dia offer engineering kan. Saya kata jolok aku ni engineering kan. And then for 2 years buat matrix itu, saya rasa macam Allah payahnya. Matematik, calculus ke fizik ke, saya rasa macam tak boleh. Saya lari balik. Saya tak segi ngaji lah. And then saya ada adik-adik dia di UTM Skudai Johor, mengajar matematik industri.
Waktu dia adjust, dia kata, mu masuk ada dengan pot darah mu. Pot darah mu jaga mu situ. Mu kena habis jadi profesor matematik Saya pun kalau engineering pun gagal, takkan matematik boleh lulus. Saya rasa mesti lagi gagal. Masa saya pun saya lari. And then masa tu saya rasa macam rugi sebab kita masuk tu universiti, patutnya boleh lah habis Dan saya isi borang untuk diploma Meskom. Saya isi sendiri, saya pergi daftar diri sendiri. Saya graduate lah 2004 dengan tangisan lah maknanya. Akhirnya aku confirm. after 2-3 episode. Then saya masuk dalam bidang penyiaran. Sebabnya 2004 tu saya gila nak jadi artis. Awak jiwa artis. Ada dia koya masa tu. Saya pergi audition AF. Serius? Saya pergi AF satu. Saya Best Vince. Vince. Pemenang pengalah. Semua pengalah. Lepas tu saya pergi. Kira kan bakali memang bukan rezeki Lepas tu saya pun naik jumpa manager dia. Saya pun kata kalau ikut nak jadi artis. Lepas tu kata gini sini tak cukup kru, mau jadi kru saya pun jadi kru. Kru F. Kru Astro masa tu. Astro. Dengan diploma tu lah. Aura demo. Aura dah. Aura ada tapi jadi kru tak boleh jadi artis. Mungkin bakat ada ke kan? Kau awak tenggelam dengan bakat-bakat yang sedia ada. Betul. Orang lain rezeki dia lebih on point lah kan. Terus nyanyi tak sekali? Aku tak dengar lah. Last kali kita simpan. Lepas tu start situ nak suruh demo ni tu, tengok siapa habis. Last kali kita tengok apa rugi tunggu dia tu. Okay beres. So start situ saya jadi production assistant, the lowest rank dalam production. Pembantu produksi, maknanya you ada degree kau, you ada diploma kau. That's the beginning. Kalau nak masuk awak? Saya assist everything. Saya kena jaga producer, saya kena jaga talent, saya kena ambil. Jadi macam runner untuk Astro Malay Production masa tu. So tapi saya grateful lah masa tu suka lepok dengan artis kan. Saya pun koya siapa yang panjang ke apa. Rambut awak dah game Afro Jadi koya lo ni tak ada dah. Kami kena demo masa demo RTN rasa 2007 tu. Jadi kita kisah. Okay. Lepas tu saya suka runner, producer, runner, jaga talent, jaga host ke apa gitu-gini. Kena dengan jiwa. After 1 year dia upgrade lah. Dia kata mu rajin, mu pandai buat kerja tak biasa sikit, menjadi script writer. Jadi saya buat Roda Impian. Saya buat siapa host? Hani Mohsin, arwah Hani Mohsin. Kau pernah masuk ada kayak media ada. Puzzle tu saya buat tu. Saya buat dengan company DPP ke apa tu. Saya kena load lah benda tu dalam sistem komputer tu. Dia kata ada A, saya tekan A tu. Lepas tu then after that 1 year dapat offer tu bit luar. Production house. Jadi program manager tu. Because Astro okay. And then Astro TV film pula panggil balik tayang unggu dengan Astro Show. And then Tarantella Pictures kali ingat production daripada India tu kan. So bos saya masa tu Sofian Abdul Rahman dia appreciate dia kata mai kerja dengan aku lah. Jadi tu tahun berapa? Dia masuk join tayangan unggu tu 2006 dah. Anak sulung. Boleh anak lah. Kalau masa tu berjinak-jinak dah. Tapi tak muncul lagi Budi.com tu. Betul. Budi.com tu 2007. Masa tu Blogspot sensasi selebriti. Okay. Itulah kata. Lepas tu kita pun banyak jumpa sama event ke apa gitu ni. So habis that film production tu berasa nak masuk KJL. Sebab 20 ni ada umur tu rasa macam aku jadi KJL sudah. So pergi interview KJL. Lulu B41. Ingat kau jadi staff tetap waktu dia kata jadi wartawan. Wartawan okey Atra. Demo pilih kau demo DOB. Kita pilih nak jadi wartawan tu. Nak jadi tetap lah, macam nak kerja dengan government lah. Lepas tu dia kata tak ada lah kontrak itu sedih gua. Dia panggil piecemeal. Dia bayar based on claim. Banyak assignment you buat, you dapat lah gaji tu. Lepas tu kita isi borang tak pandai.
dapat sepatutnya 1,000 lebih Lepas tu bila isi boleh tak pandai tu dia pun potong 800. Tak ada. Dan ni kalau 800 kan miskin bandar. Tak terendah. Saya terpaling miskin kat masa tu. Tak masuk lama lagi. Dah sekali lah. tu 800. Day one year. Awak bertahan sampai setahun. Saya ada rumah siapa lah. Okay. Boleh bayar. tak malu. Kita ada support sistem yang bagus. Itulah. Saya kena bersyukur tu lah. Sebab bidang broadcasting ataupun penyiaran mencabar mencabar, dan you have to be hardworking sungguh-sungguh. Okay, awak masuk setahun tu RTM. Betul. Kerja? Wartawan penyiaran. Tu kita jumpa sini. Betul. Itu banyak event kita buat. Dekat event kita jumpa situ. Punya orang Kelantan ni macam apa? Nampak macam nampak spek besar tu macam orang luar. Macam orang Johor. Macam set-set aliket. Tapi perangai dia bukan jenis gege. Kalut sikit semua. Itulah. Okey, pengalaman awak sepanjang dalam dunia penyiaran mungkin di RTM ke Astro yang membuatkan kematangan awak tu, awak nampak ni, awak sedar betapa dunia media ni tak seindah yang awak sangka. Setuju. Daripada sebelum awak melompat masuk ke dunia media ni, rupanya indah khabar dari rupa sebenarnya. Betul. Kita duduk kampung, kita duduk Kelantan. Artis ni kita tengok dalam TV, dalam majalah. So memang indah lah kan. Sebab kita di kampung ni, yalah mak rempit saya. Saya mak rempit dulu. Saya naik Suzuki Best. Dia lah pakai seluar rock 9 kotak. Kau kan? Memang mak rempit lah. Tak boleh jumpa traffic light, saya akan nampak lah. Dia mak rempit. Saya mak rempit. Muka tak ada. Muka lah ni dah transform jadi ustaz. Memang mak rempit sungguh, rambut ekor ke apa. So because of masa tu suasana tu kita idola lah. Nak hidup KL, nak jadi artis kan, mergo nampak hebat ke begitu ni. And then bila mari KL tu kita pun kata memang artis ni hebat, tapi you have to discipline. Makna dia mau kena cari PT sungguh-sungguh, job tu jaga, konsisten, lepas tu disiplin dari segi tak ada berona. Kalau tidak jatuh lah kan. And then cuma saya pun tak kedai tu, saya tak jadi artis tadi. Saya akan dapat duduk di belakang tabir tu monthly income. Mana lagu tu lah, mana saya akan tengok kata boleh nak jadi artis ni, tapi letih nak jaga pihak dengan media. Lepas tu peminat panggil nak selfie kau, nak ambil gambar. So dari situ dia menampak sebenarnya dunia artis ni sebenarnya bukan dunia aku lah sebenarnya. Walaupun aku nak juga. Kadang-kadang ni apa yang kita nak tak semestinya dapat. Betul. Tuhan dah tunjuk lah macam kahwin lah. Kahwin hari ni kahwin dah nampak dah, sebab kahwin pun scroll juga IG. IG bila sekali kita tengok benda-benda yang motivasi ni, ada satu ayat dia kata, bila kata kita menuju ke arah itu, misal kata kita nak jadi doktor, tiba-tiba ada halangan, terlampau banyak halangan tu, sebenarnya Tuhan memberi petunjuk dah kepada kita, tukar haluan. Betul. Kau jangan nak pergi ke situ sangat. Betul lah, betul. Itu kalau belajar ni. Betul. Saya lalu setuju. Relate dengan ni. Walaupun kita katakan apa nak mencapai satu cita-cita ni, laut api akan kuredah apa semua kan. Cakap boleh lah. Tapi ada halangan bila terlampau banyak halangan ni. Kita kena mayat istiqarah juga ni. Bukan nak nikah saja nak mayat istiqarah ni. Cita-cita pun dalam tujuan hidup kita. Mungkin Tuhan ni nak tunjuk something ni. Dia suruh aku tukar career ke. Sebab jadi ni. Sebab apa tau, dia adalah dalam IG tu dia kata ada petanda-petanda yang menyebabkan cita-cita kita ni akan menjadi realisasi. Antaranya Tuhan permudahkan jalan. Masya Allah. Tuhan permudahkan jalan tu kira betul. Itu betul. Mudah, lancar. Ni Tuhan tunjuk ni laluan aku ke sini. Allah. Saya setuju. Itu antara. Tapi banyak lagi lah petanda-petanda. Tapi salah satu permudahkan urusan dia. Masya Allah. Sebab nak mari sini So mungkin okey lah. Ada dua haluan demo jadi artis dengan tak jadi artis. Betul. Mungkin kalau demo jadi artis lah ni, mungkin haluan dia lain masuk podcast. Okey nak promote
nak promote single ke apa weh? Aduh. Dia gitulah. Betul lah. Kehidupan kita ni. Ada satu filem. Kalau dia pernah tengok filem. Dia macam dia about destiny kita lah. Okay, filem tu bila saya lupa dah tajuk dia. Dia lebih kurangnya bila kita tengok cerita tu kita tahu sebenarnya kalau kita buat kita mengikut haluan ni, kehidupan kita akan jadi lain. Okey. Mungkin kita ada dua haluan. Dua pilihan. Okey, kami pun tak tahulah Tuhan ni sebenarnya dia dah tahu dah. Dia tahu dah kita punya rezeki, betul. Kita punya jodoh, kita punya ajal maut di tangan dia dah. Dia dah tahu dah. Tapi dalam hidup kita mungkin ada dilema macam ada dua haluan. Sebagai manusia. Okay, dalam filem tu selepas kau menonton, kau tahu bahawa setiap haluan tu dia ada jalan cerita dia. Okey, kalau misalnya kata kau bila artis, kau akan ada kontroversi ni. Betul. Okey, kau jadi content manager Zayan. Kau ni. Faham tak? Ujian dia ada ni cambah. Ya. Betul. Kita lalu lain-lain. Kat mana kita berhenti tadi? Dekat RTM. Lepas tu RTM dia mau jolok dia mau jolok orang. Terpaksa gini, RTM offer kahwin sebenarnya suruh buat politics. Dia panggil apa? Dash politik dash masa tu. Tapi orang itu. Tapi masa tu kahwin terlalu entertainment. Kahwin pun kata kata hiburan. Jiwa main-main. Saya kata boleh tukar, saya nak buat hiburan. So masa tu okeylah, dengan mecoknya pengarah tu kata ikut muah. Maknanya buatlah hiburan. So there's a show called Layar Seni masa tu. Saya improve care dari segi santaikan lah kan di RTM. So I enjoy. Saya enjoy masa tu. So dapat jolok-jolok orang. Tapi masa tu dah koyak nak informatif juga. Tak say gosip sangat sebab masa tu melodi ke apa dah buat gosip lah kan. And then I did it for 1 year. Good networking with all the producer, all the masa tu dia mau cari kabel, networking kau. Betul. Awak baru faham ni. Sepanjang kahwin nak dekat 17 tahun dalam industri. Betapa kita kena networking. Dia mau tengok kahwin. Dia mau tengok kahwin, mula-mula kahwin bawa diri je. Yo, solo. Given. Ciao kau kau ngomong. Tapi soho. Aku dapat konten lah. Balik. Jadi lain dah. Minda kahwin, mindset kahwin. Gimana-mana. Jangan kedekut nak senyum. Jangan kedekut nak macam ikutlah lantak orang toksik nak kata gapo pun. Betul. Networking. Betul. Networking boh. Kena semua orang. Okay. You never know kita perlu. Tapi lambat lah boh. Umur 47 baru nak merangkak. Jadi macam betapa pentingnya networking dalam career kita sebenarnya. Mak Saleh pernah berkata better late than never. Tak apa. Lepas tu how I get involved from TV, film, reporting, wartawan. Macam mana nak masuk radio deh? Okey, lepas tu radio tu. Okey, masa saya duk buat jolok-jolok ni lah. Saya pergi ke, I still remember this situation. Saya pergi ke restoran Putri Hamzah Hassan atau Hamzah Hassan punya restoran. TTDI. Lepas tu event benda? Event Era Fazira. Ingat lagi. So ramai-ramai interview Era Fazira. Dan masa tu ada my old boss, old friend lah, yang terus jadi bos masa tu, Engku Imran. Engku Imran. Kenal. Siapa tak kenal? Engku Imran pun aja. Bro. Surya dia kata. Join radio. Saya kata, radio saya tak jauh masuk radio. No. You set up TV production lah because you ada experience TV. Saya kata, okay go, boleh terah. Saya pun consider the offer. I left RTM. I masuk Surya. Masuk Surya cuma I kena jadi creative producer, breakfast producer, lepas tu kena jadi DJ. Tak ingat dah nak buat TV. Jadi buat radio tu. So that's how I started radio lah. Radio. And then lepas Surya? Lepas Surya Koya dapat hidayah. Koya macam nak jadi aling. Saya pun ciao. Lepas tu Ikim telefon. Okay, Surya berapa lama? Lama juga. Surya 3 years. 3 tahun. Kalau ikut zaman saya kerja tadi, semua setahun je. Dia mau main gitu dia mau jak ngaji lagi. Universiti setahun. Boleh. Dia panah punggung. Masuk office. Oleh ni. Berarti kerja tempat lain. Networking amat. Belakang
Dia jolok mari aku mari. Dia aura kuat macam ni. Macam aura kuat. Dia kalau kita tengok dia okey kira nak tahu okey kuat aura kan. Kita masuk dalam event tu. Allah. Kita nak tengok siapa? Dia. Nampak dulu. Apa Masyaru. Masa tu kira rambut besar. So apa. Tu lah Mok dengan bini kata manja budak becok So masuk radio for 3 years. Lepas tu bukan apa kok. Umur naik Umur naik betul. Anak pun ada nak bertambah. Umur demo berapa lah ni? Lo ni 45. Kawin lahir 79. Kawin 47. Muda pada kawin. Muka, gaya. Tak lagi. Tapi demo matang demo. Kawin nampak super pokcik. Di mana-mana orang kecek dia. Heran. Orang Syahrul ni guna gapo? Ayat gapo dia guna? Dia banyak memenangi orang. Macam okey, kalau dia mau kecek siapa-siapa Awak kasih tak? Orang akan macam aim demo. Allah, sungguh tak rasa. Masya-Allah. Tidak kat engkau Imran tak hari. Okey, misal kata kahwin ada dalam tu. Dalam event era tu. Kahwin dengan demo. Dia pilih demo. Awak ada juga. Ramai malam tu tak? Ramai malam tu. Era single tak silap. Ada something single. So okey, Suria FM 3 tahun. Ramai banyak dah tu. So awak punya scoop di Suria. Di Suria. Saya produce Tanya Suria suka. Masa tu saya jumpa Halim Osman. Masa tu Suria dekat office lama lagi. Dia M Insurance. Dekat mana? Di hot lama tu lah, M Insurance tu lah. Di M Insurance. Ya. Season tu kan. Dari situ lepas tu ada management baru pindah di Tropicana kan. Tropicana dah. Masa tu sukalah dengar jumpa orang bisa DJ Lin. Linda On, Halim Osman, Arwah Azizi, lepas tu Syirah, lepas tu Nabil. Nabil pun start situ kan. Good networking situ. Kita producer je. Kita main angin belakang. Lepas tu kita buat benda hot special for them. Dan masa tu lah, kalau awak ingat, masa tu lah orang panggil Wan Ajaib Meta. Wan Ajaib, okey. Okey, dari mana asal Wan Ajaib? Eksklusif ni di Budi.com. Cerita dia. Kan dapat lama. Masa tu bos saya Subi, dia let go. Dia kata mu buatlah show masa Allahyarham Subi. Mu buatlah show Halim Osman, Syirah dengan Allahyarham Zizi ni, mu buatlah ikut sentuhanmu lah, dia kata. Dia pun okey. So banyak surprise. Saya buat banyak surprise. Saya tujuan saya buat banyak surprise ni sebab saya kenal Halim Osman ni. Dia tak boleh plan. Bila tak mencabar, dia jadi boring. Dia suka thrill. So saya DM dekat Twitter masa tu. Saya the first commercial radio, saya berani mengakulah, jemput menteri. Masa tu Timbalan Menteri MITI iaitu Mukhris Mahathir. So dia reply. Mukhris Mahathir reply, talk to my officer. Saya pun deal lah. Saya pun jolok nak mari sungguh. Mari sungguh. Saya tak oyak ke announcer saya masa tu. Kejutan. Masuk office, menteri mari, lepas tu Halim excited lah. Lepas tu then after that, you full of surprise. You ajaib lah. You banyak buat benda yang sabar. Halim. Wan ajaib. Pada tu lekat Wan ajaib. Lekat Wan ajaib. Lepas tu maybe staff tak cukup, saya kena buat show juga masa tu. Saya buat show sukan. If you remember, Grandstand Suria kan. Saya kena pairing dengan Naim. Saya pakai nama tu lah. So awak jadi penyampai radio juga? Penyampai juga. Sebab you have to be versatile because it's a macam company ni, you have to be helpful kan. Bila bos kata, bila bos recognize, kita volunteer je lah kan. So that's a tanpa dia bayar opportunity. Tanpa dia bayar. Alam kena pagi alam tu okey, skut demo. Jadi penyampai. Dia tukar dengan pengalaman dia kata. dia kata dia kata this is for your exposure. This is butter. Tapi saya appreciate because masa buat Grandstand Suria ni, masa tu jumpa KBS, all the minister, all the program macam bila sukan kan. Kabel kuat. Networking. So people, some of them recognize lah. Tapi yalah, bila dah umur saya berasa cepat tua. Saya kata puas dah ibu dah, saya pun nak lari lah. So acah-acah Islamic lah. Gana dah macam Islamik lah kan. Islamik. Lepas tu saya kata saya pun bawa Ustaz Don di Suria dulu. Saya kata saham aku lah, every Friday aku bawa Ustaz Don aku. So I try to introduce that. Okay lah, dapat
Tapi tak cukup alim aku ni. Saya caw. Ikim telefon. Oh, awak caw daripada Suria? Masa tu 3 tahun lah. Saya caw. Saya kata Amin tolong lah, Bik tolong lah. Saya kan almost tahun. Caw ni tak ada rasa persaingan ke apa-apa. Kau ada nak buat Noah Syahrul ni boleh lompat tinggi tak boleh? Tak. Saya jenis rendah diri, saya main angin belakang. Tak ada gerah tak menaik apa-apa. Lepas tu Ikim telefon kata mari audition. Audition tu saya nak buat jadi announcer Ikim. Ikim lama juga 2 years. Tapi saya tu saya kata saya bukan ustaz. Okay, slot demo. Dia offered me warna pagi, management lah. So kata saya bukan ustaz. Masa tu pagi ya. Wah Syara pagi. Aku ajaib tu. Ini ajaib kan dia Syara pagi. Rambut panjang seluar ketak. Si dalam hati Syara. Muka gini. Tak percaya kat aku ke. Aku bangun pagi tau. Morning person. Lepas tu dia kata give me some time lah. Dia kata saya nak belajar dulu Islamic punya radio lagu mana kan. And then dia pun kata okay lah, tak apalah, you duduk di pukul 2 pagi sampai 9 pagi. Graveyard shift. Dia bisa hidup muka panda. Mata panda. Tapi it's a good experience tu. Saya dapat belajar dengan lah playback cerita-cerita apa show dia tu. Cuma takut bila ada orang telefon. Pakai tahajud situ lalu. Tahajud gano. So dia telefon. Pukul seram je pukul. Ada sound seram. Pukul 2 pagi. Telefon blinking. Then show saya 2 pagi sampai 9 pagi kan. 2-3 pagi tu ada telefon blinking. Nak jawab gapo? Okey. Siapa dia telefon dia? Gini, saya tak jawab sebenarnya. Sebab saya takut. Awak tak adventure awak. Awak kena adventure. Takut. Rahsia. Saya tak jawab. Lepas tu saya buat that show, saya kena announce my subuh, solat subuh kan. Azan subuh. It's a good 2 years. Lepas tu boleh lah tahajud tiap-tiap malam. Boleh lah. Subuh tu memang tak tinggal. Sebab memang kita jumpa saya azan kan. And then after that cukup kot experience itu. Saya take a break sebabnya RTM ada production house Kalam Arif ataupun Makcik All-Star offer saya jadi host untuk orang Malaysia, untuk dokumentari sempadan. Kalau Siar kat RTM 13 episod lah. 13 episod. Awak jadi pengacara. So boleh awak. Saya nak terang belakang. Tak boleh jadi artis dia pengacara. Boleh lah kan. Tapi bila producer agree kata ini good. Tapi saya rasa dia appreciate saya sebab pernah jadi wartawan. Senang lah. Senang nak tahu lah. Tapi saya sedar diri bila saya tengok balik, saya huduh dalam TV. Okay, dekat YouTube ada lah demo. Dekat kalau YouTube, kita search tak ada dalam RTM dah, dengan RTM sebab right dengan dia. Arkib dengan dia. Arkib ada. Tapi promo ada. Promo tu ada. Tapi saya ada tengok baik week orang lain lah. Saya sedari. Saya kata bukan aku ada PTV. Puluk. Dok, mungkin belajar okay. Belajar erti pengalaman hidup, and then artis patutnya artis lah, jadi artis. Yang ni pengacara tak semestinya jadi artis. Pengacara ni yalah, tapi tahulah malu kot saya kata. Tapi dah lah musing. Okay. Cukup lah. Timbul pengalaman. Even saja ni Ghostel balik masa zaman audition, masa zaman belajar dulu semua pergi audition iklan. Tu jadi ada sakut 2 iklan. Iklan ke apa dia masuk? Malaysian Idol. Ada nyanyi kat flat tu kan, lagu Isabella. Dia Isabella. Tu yalah. Sakut tu so lepas tu memang Malaysian Idol buat casting untuk iklan. Adalah ada. Masuk dah TV memang. Okey lah tu. Okey. Tapi time tu kawan merasa macam konsep not soho lah. Tapi tu tak win soho sangat sebab iklan kan. Takut awak tak sedari. Takut riak dan tak kabur kan. Lepas tu cukup. Bagi saya terang belakang. Cukup. And then masa lepas pada dokumentari tu sedih juga sebab bini kena pego kita lah. Kita tak ada income proper for about some time juga, few years juga. My wife kena jadi the breadwinner, tapi alhamdulillah dia sabar. Saya take charge, jaga anak, duduk rumah, kemas rumah, driver sebab nak suruh berbaloi. Kalau tidak, nanti ni pegawai ke dia. Ini orang ke biawak.
So after that Tuhai pun kata 2017 Astro Call nak buat radio Zayan lah. Tapi masa tu tak ada nama. So dia orang bincang. So ramai juga kata dia mau perintis lah. So masa tu bos Nazri Noran. Dia offer jawatan kepada dia. Mula-mula dia kata is either producer ataupun music executive. Maknanya upgrade daripada Suria itulah. Ni kelas atas saya dah. Kelas atas saya lah, management lah. Tak main bawah-bawah ni. Okay. Tak jadilah penyampai ke apa. So dia kata itu tahun berapa tu? Zayan 2017. 2017. 2017. Baru lagi. 2017 ada dah 5 tahun dah ni. 5 tahun dah. So dia kata this is the offer. Jadi music executive susun lagu ataupun jadi producer untuk radio Islamic di Astro ni. Saya pun okey lah. Ramai sebab nak jadi staff tu sebab dia radio baru So saya pun tak apalah, ada rezeki. Tapi masa tu tengah jadi driver bini. Mari bawa kereta ngasuh bini ke apa. Kalau ada rezeki saya kerja lah. Nak buatnya rezeki tu. Lepas tu dia kata okey lah, join lah. Join launching. Masa involvement daripada kat awal pilih DJ ke apa gitu gini. 5 tahun dah rasa saya duduk Celet 5 tahun dah. 5 tahun. Alhamdulillah. Okey. Time point dia kat situ, kita berhenti sekejap. Ada iklan ke ni? Okey. Pengalaman awak ni dalam skop radio dah. Kau banyak interview dah buat podcast dengan penyampai radio. Ini soalan yang mesti kau tanya. Benda-benda seram ni tambah-tambah pula dia mau bekerja di waktu malam. So mungkin nak kata tempat Radio Astro tu beratur dah. Mungkin ada benda-benda yang dia mau dengar daripada cerita. Mungkin cerita so-dua, cerita satu, cerita seram yang dia mau awak tahu sepanjang awak terlibat dengan penyampai radio. Kerah dia panggil tempat kerah dah. Tempat kerah. Tapi di Astro ni saya sendiri tak ada situasi tu. Di IKIM ada. Sebab aku takut demo asal. Kau demo ketua. Aku pun confused. Kita ni adik-beradik kan. IKIM ada. IKIM apa? Untuk kawan untuk dia nak pergi office tu start pukul 2 pagi kan, show kawan kan. So kawan kena pergi pukul 12 malam. So, kepada yang tak tahu, IKIM tu berada di atas bukit sikit. Bukit Tungku. Dia berhadapan dengan ni Masjid Negara. Masjid Jalan Duta. Masjid Jalan Duta. Okay, the opposite Cuma dipanggil Kesik lah, Kesik. Kesik situ. Sunyi sangat. Sunyi and then masa tu. Ni demo dia. And then 12 tengah malam demo kena 12 tengah malam kau kena sapa apa? Because Because my slot start pukul 2 sampai 6 pagi situ saya rasa takut. Padahal tiap malam awak kena menempuh benda sama. Betul. Kau oleh kawan. Kawan boleh mari. Awak buat liputan cerita tu pun banyak juga. Balik malam-malam. Gini pergi parking tamu-tamu dekat The Starling. The Starling tu kita kadang-kadang kita salah parking kereta kita tempat level yang rupa-rupanya tak ada orang. Kita sorang-sorang. Sudah. Starling ni patutnya uptown lah kan. First floor tu. Cerita lah ni apa? Si Jin. Si Jin. Makmum dah. Apa nak tengok Makmum? Dah lah ni. Kita lari tajuk dah. Tak apa saja. Dia filem-filem lah ni dia mengaplikasikan solat dalam cerita tu dia bawa keagamaan tu. Keagamaan tu. Sampai kau terbaru yang si Jin tu selimut dengan ayat Quran. Allah. Lepas tu scene babak tengah solat. Atu solat. Allah. Which is true. Which is boleh. Jin dengan so dia boleh tiru manusia macam tu. Ada kamu sikit lah kan. Asal kejadian Ablasa he is dia itu adalah malaikat yang pertama kan. So maknanya apa yang dia tahu lagi banyak pada kita sebenarnya. They can correct our information. So cerita ni iktibar dia ialah kau kena belajar agama ni yang betul-betul lah, so that kau janganlah lagi takut pada dia. Gitulah. Maksudnya ilmu dia tinggi. Cuma dia ego kot. Aku memang menyesatkan orang. Betul. Okey, aku kembali kepada tugas aku sebenarnya. Aku dah tahu dah Tuhan itu siapa Tuhan semua.
Tapi tugas aku mungkin dah tak adakah aku jadi syaitan. Sebab KPI dia tu menyesatkan kaum Adam kan, umat manusia kan. So tapi disiplinnya dia loyal lah untuk tugas dia tu. Ujian untuk kita, kalau kita boleh survive that lah. Tapi kawal lepas tengok cerita tu kak, semaya sorry kak. Bagi aku salah tu. Dengar tak belakang okey. Tak, I mean ada satu scene tu jenis dia betul ayat kita. Tu yang Allahu la ilaha illallah. Takut demo. Boleh ki. Demo ayat tu. Okey, kita habis lagi cerita demo tu. Ya. Kesik hijau. Kesik hijau. Cerita lah di yalah menapuk macam ada orang lah pukul 2-3 pagi. Lintasan. Depan saya parking kereta. Lepas tu saya nak masuk studio. Tapi dia jauh. Dia parking kereta luar ke basement? Dia tak ada basement. Dia memang luar bangunan. Cuma you have to walk untuk masuk entrance. Dia macam stand alone punya building So you jalan. You rasa macam ada benda mari. Jalan ikut you juga Belakang sebelah? Belakang. Tapi you tak caralah muka you lorak I mean lorak nak masuk dalam bangunan lah. So you jalan cepat. Bayar warna putih. Warna putih. So you malah caralah you depan ni. You kena tag. Tag ni kadang-kadang cepat, lambat. Nak book kau tag berasa kau dekat. Tu kat seria tu kat. Cudai buka pintu. Tengok tepi tu rupanya Pak Gak nak kunci timing dia. Pak Gak tu baju putih. Allah. Demo pun tengok molek. Pukul 2 tak ada. Dia jalan laju. Dia kena menghadapi benda tu. Maksudnya kesian. Itu adventure kita sebenarnya. Tapi menguji how iman you lah. Iman you macam kalau you yakin Allah belaka. Masa tu tak pernah keluar tabligh lagi. So tak tahu pun. Dia pernah menyertai tabligh. Baru ni. Bila baru? Tahun lepas? Bila FBI join Zayan. FBI di Karkun. Baru. Tahun lepas lah 2023 lah. 2023. FBI ajak tapi sebelum pada tu Ramadan so keluar 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Okey 40 hari belum. Tapi azam dia panggil azam. Dia panggil azam. Azam tu kita berniat lah. Tapi bila kita berazam maknanya Allah akan make sure macam you kata tadi Allah akan permudahkan urusan. Dia cerita pasal boleh Kona cerita boleh. Kita Kona ni kita tahu mana cerita kita ni. Tapi bab seram tu kita habis dah lah. Habis tu tak, sebab demo tak menempuhi banyak pengalaman seram di tempat kerja tak ada. Sebab ada zikir tak mau. Tak mengenakut So bila Zayan we had so many announcer together Lepas tu bila baru ni 2023 tu FBI join pun for a reason dia hijrah lah sesuai dengan konsep Zayan Betul. Rupanya dia ada good influence lah. Mana pengaruh yang baik. Tapi sebenarnya untuk mengajak orang pergi keluar 3 hari sebagai karkun ni lama dah daripada karkun dipanggil. Karkun. Karkun ni adalah orang yang keluar 3 hari tabligh. Okey, ahli member. Okey, Karkun dipanggil. Masa tu sebelum pada tu dari Sulaiman pernah mari di Zayan untuk interview. Dia pun pernah pelawar. Lepas tu Ustaz Najib, Ustaz Gunawan, Dr. Sam sendiri, Dr. Sam Sayan Malaysia tu. Ada. Sayan dia the pioneer karkun daripada 80 90-an lagi dia dah tabligh kan. So ajakan dia orang ni lama dah daripada Zayan belum buka lagi. Cuma saya tak berapa nak terbuka hati lagi lah. Dia panggil apa? Hidayah And then bila FBI masuk maybe pendekatan dia, lepas tu dia dekat dengan kita sebagai orang entertainment kan. Ini ayat dia guna. Dia panggil dia bayan dia kata you dalam line platform dakwah so you need to know mekanik berdakwah tu dia kata. Mekanik berdakwah ni ada macam-macam. Ada you kena belajar tazkirah, you kena belajar fiqh. Cuma karkun ni ataupun tabligh ni dia kata basic untuk mengajak orang kepada agama. Dia mengajak ni dia bukan mengajar. Mengajar ni kena hafal ayat Quran ke hadis ke apa kan. So mengajak ni dia kata tunjuk akhlak je.
ajak makan, ajak lepak, lepas tu ajak cerita-cerita benda yang best ketika keluar berdakwah kan. Jentikkan tu hak saya kata macam okey lah, kita try aku. So bila FBI set satu WhatsApp group, saya set DJ Radio, Nabil, Pak Azad, Radin. Nabil pernah join. Nabil memang PKP. Nabil memang kalkun lah. Pergi kecil. Kan ada sebuah video dia viral kan. Apa? Ziarah pagi. Betul. Daripada rumah ke rumah. Gash dia panggil Gash tu, lepas tu buat untuk Anas Tahir, Mawi, FBI tu dia buat dalam group dulu. Lepas tu dia letak Maulana lah untuk we nasihat, we share poster video ke apa. So sampai hari kita pergi lah. Kita pergi. Saya ingat mana masjid mana? 2 tempat saya pergi. Satu tak complete 3 hari di Ulu Langat. Saya pergi untuk exposure je. Pergi tu lah ingat kau pelik okay, salah pehel kau. Pergi tu santai. Macam tu bit minum air je dengan saing-saing. Cuma kecek dia tu banyak manfaat tu sebab dia cerita sirah Nabi. So cerita-cerita manfaat. So saya kata molek juga kata lepok gini sekali-sekala. Jangan. Kalau tak ready tak boleh hari-hari, takut too much kan. Mana sebulan sekali Saya pun gigi. Cuma acara dia tu, bijuk dia tu bila ada makan talam tu. Itu sedap tu. Makan ramai-ramai dari satu talam. So culture shock untuk saya kata suka sangat kau ni. Tak, cuma malam tu saya tak duduk 3 hari lah. Saya habis malam tu nak expose apa nak tahu je. Saya pun kata okey ni. Observe. Lah crowd dia pun, kita pun tengok lah siapa dia kan. Lepas tu dia pun kata jangan kita tak buat ramai, kita buat dalam 20 orang kita kenal belakang. Perkongsian pun tak berat. Maknanya ada gelak ketawa, ada santai-santai, cerita-cerita pun nasihat. Dia kata okey next kita nak try 3 hari lah kalau saya boleh kan. So alhamdulillah waktu tu sukalah sebab dia busy dia tu between solat lah. Solat di awal waktu 5 waktu kan. After solat ada tazkirah ataupun they call it bayan. Bayan ni dalam setengah jam. Bayan ni taklimat ataupun okay. Pengajaran. So okey lah. Mana 5 waktu dalam masa 2 hari tu, 2 malam tu, puas hatilah. Disiplin waktu sembahyang tu. Cuma kalau you perasan lepas subuh pergi ke Zuhur, nak agak apa? Situ kita nak jadi manusia berguna sikit. Pergi cuci jambe ke, pergi basuh pinggir ke, pergi masak nasi ke, apa kan. That's how tujuan dia kata you rendahkan diri dia tahu. Kau walaupun kau Datuk Tan Sri ke apa, bila kau keluar ni kau jadi sama. Macam pergi umrah kan. Kita jadi equal with everyone latihan tu sebenarnya akan improve your life after that. So dia nak buang sombong sebenarnya. And then ingat kau pelik sangat tak boleh, kau susah. Senang gambaran dia. Senang. So because of that knowledge tu saya boleh bawa Zayan dengan lebih cool lah. Tidak nekal lah. Tidak agresif. Itu satu bagi kawan untuk sebuah radio religi macam Zayan ni memerlukan satu benda platform. Kita ibarat kata macam benda tu bukan benda tu lah, maksudnya program tabligh tu adalah satu kursus bagi demo. Betul. Macam apa team building bagi demo. Betul. That's the perfect istilah. Team building tapi ialah dalam bentuk aktiviti sunnah lah. Betul. Makan dalam dole, pakaian sunnah, bang minyak which is tapi sebenarnya team building je. Because ceramah dia tu motivate kita. Lepas tu dia cerita-cerita contoh perjuangan sahabat-sahabat kan yang susahnya gitu kat kita tu tidak susah, kita duduk dalam aircon, duduk dalam surga apa makan sedap kan. So compared to ujian zaman Nabi, this is way not senang. Ujian lah ni not as bad as dulu, cuma kita kena ramai lagi join. So it's a good bekal. Macam pernah pergi umrah dengan tak pernah pergi umrah kan. So kita pernah pergi umrah, kita tahu susahnya nak tawaf, susahnya nak sa'i. Then you appreciate your ibadah. Then you know what to do kalau you nak dakwah kat orang lah. Kalau nak catch pun tak boleh nak poyo sangat macam kita suci ke, kita nak judge lah. Gitu lah. Basuh hati kita lah. Tapi kawan percaya dalam benda ni, sebab kawan ada pernah sekali join ya. Dia ada satu titik, satu moment. Tak boleh.
Saya pernah join. Tu kita kecek ni. Allah Akbar. Awak pindah. Demo nak masuk. Demo nak masuk. Okey, ni kita cek tabligh. Okey. Bila kan boleh weh ni dia bukan dia tabligh. Saya dah merasai kemanisan dia weh gini. Allah Akbar. Dia satu benda ni dia ada momen kemanisan selain daripada makam satu talam. Saya percaya ada satu dalam banyak-banyak program tu yang membuatkan awak macam manisnya program ni. Manisnya program ni. Okey, kau nak tanya demo sebelum kau jawab PKW ke dia? Saya masa dia taklim tu lah, masa dia bayan tu lah, masa dok jerit-jerit tu. Itulah. Okey, bagi kawan yang ni. Okey, kawan bukan perbezaan. Mungkin demo akan terdetik. Betul juga. Budi ayat ni. Ketika mana kita diberi peluang untuk solat tahajud. Allah, setuju. Yes. Betul. Kahwin ayat ni kau nak tiok dah. Tiok Bukan saat momen tu kita boleh rasa weh. Betul. Bila kita kita sekian lama kita duduk berada di rumah kan. Betul. Kita nak solat tahajud tu memang susah weh. Susah. Hanya orang insan terpilih je. Allah. Tuhan pilih je. Macam kau terdetik nak solat, tak semestinya kau akan bangun solat. Betul. Kau terdetik je. Tapi terdetik pun dah dapat pahala. Okey. Itu di rumah. Bila kita berada di vibe environment yang sebegitu. Betul, kan? Environment tu. Okey, dia kata kita tidur dulu sebab kita untuk tahajud kita kena tidur. Weh, macam relax engkau saya lepok-lepok dulu luar masjid baru nak kau semaya. Tak ni. Dia ibarat dia adalah sepai esok tu ada buah-buah makan-makan kan. Apa tu? Okey, kita tidur pukul 2 pagi bangun. Betul. Dia vibe dia kita solat tahajud dekat tu. Dia macam dekat weh. Dekat. Jerit lah. Dia kita tak payah paksa dia kita. Kita pejam mata, kau ingat dosa-dosa kau tu Allah. Je. Dengan automatik mata macam kita merayu lah macam tu kan. Kita merintih ada belaka masa tu. Maknanya suasana tu deh. Suasana pukul. So dia mesti setujulah. Antara momen yang macam membuatkan kita rasa macam dekat. Manis. Program tu manis. Bila dapat peluang tahajud tu dengan rela hati kan. Kita tidur. Lepas tu kita bangun, sungguh pergi ambil semaya pukul 4 pagi tu. Lepas tu jerit. Tapi macam demo. Okey, macam demo pun terpilih lah tu. Kira macam join tabligh sebenarnya tu pilih demo. Allah Akbar. Sebab macam kahwin. Okey, macam kahwin pernah melalui daripada sebab kahwinnya Islamik. Daripada mungkin ramai tak tahu ni latar belakang putih-putih ni daripada sekolah mana dia. Kahwin sekolah Harap. Sekolah Harap. Okey, rumah kahwin dekat. Kaifa haluka? Ana ambil khair. Masya-Allah. Oh ya ke? So kahwin didedahkan dengan dunia tu. Kahwin benda ni biasa, tabligh ni biasa. Allah Akbar. So mungkin ustaz-ustaz yang dekat kampung aku tu macam balik kampung tengok saya nampak awak dekat IG. Dulu awak Pero okey. Pero dulu kita orang tabligh, dulu tabligh. Lepas tu balik kampung. Artis mana awak interview? Ustaz tu ya. Macam dia bukannya nak sinis. Dia nak tahu. Dia nak sinis tapi dia pun minat artis juga. Manusia biasa. Manusia memang tahu. Tapi kita mengimbau kembali siapa kita di zaman dulu bersama dengan dia apa semua kan. Faham? Dia dah tua dah. Baik. Kita hidup dengan dia masa budak-budak lagi. Masya-Allah. Environment kampung kahwin tu kampung Islam. Macam Islamik dia kuat Mana tu if you don't mind? Baca ni apa? Lepas tu memang ada pondok, memang ada masjid, madrasah. Dia ada madrasah. Allah Akbar. Kahwin rahsiakan latar belakang kahwin daripada sekolah menengah tu kahwin masuk UIA. UIA. Kahwin macam kalau kahwin lah ni kat gimana-mana awak lepas mana? Mengaku juga USA. Hello UAE tu macam kau jangan nak sangat sebenarnya UAE ni mesti Islami. Okey. Ramai Sesek punuh. Sesek punuh masa UAE sesek punuh. Terasa air. Nak jadi artis. Banyak puak. Betul. Kita tak setuju lagi nama nak jadi artis tu kat nama tubuhkan satu grup bersama adik-beradik kan. Sekejap lagi. Okey, kita tak puas lagi ni. Tak puas lagi nak macam nak basuh diri kita. nak mengenal siapa diri kau sebenarnya sebelum ni kan. Alright. Sebab benda tu tak cakap pasal tahajud lagi kan. Okey. Kemanisan dia
Sebab orang lain semua tak dapat. Sebab orang Tuhan pilih je. Macam okey, dia ni akan bangun. Tapi kalau saya ada pernah mendengar malaikat daripada atas dia melihat bumi, betul, dia macam percaya di tempat orang yang tu Allah terpilih lah. Lepas tu dia singgah kan. Tapi tu kadang-kadang blessing tu kemanisan kita rasa sedap sungguh. Tak tahu lah, rindu bila tak keluar kurus ni, bila tak keluar 3 hari ni rasa rindu. Awak berapa kali lah tu? Confirm 2 lah. So cuma teruskan perjuangan insya-Allah itu. InsyaAllah. Patut nampak muka awak bersih. Muka bersih dulu. Tapi journey lah, tak kedai jumpa FBI, tak kedai lah kan jumpa Mawi. Sebab benda tu learning process. Kita belajar tahu Mawi tu biar kau. Mawi join. Mawi dengan Anas ke apa join. Anas. Sebab Anas hari tu my kawin tepoh. Kawin tepoh roti. Tak tahu dia. Tak tahu dia. Tiba-tiba dia. Dia sendiri delivery. Macam kenal. Suara macam Faizal Rahim. Dia pun marah lah. Dah memang kau adik dia. Okay, kita pindah tajuk. Okay, boleh. Mungkin ni 50 minit dia. Okay, titik terendah demo dalam hidup Wan Syahrul Amri ni. Di mana satu titik di mana susah sangat Dia bila you rasa you qualified universiti, lepas tu dah kata kena lulus universiti kan senang nak dapat kerja kan. So, ada satu musim tu tak dapat kerja ataupun kita pun berona, kita pergi mecok-mecok kan. So Tuhan kata awak memberontak, dunia awak memberontak di jiwa pemberontak dulu. I tidak memberontak tapi dia manja. Manja. Maknanya spoiled brat lah, maknanya tak boleh susah, tak boleh kena marah. Awak dilahirkan dalam keluarga yang berada sederhana tapi dia all bekerja lah, dua-dua bekerja. Ayah askar, mak nurse. So dua-dua Kelantan. Ayah Kelantan, mak Selangor. Cuma upbringing tu a bit mewah, walaupun keluarga income sederhana, tapi parents dia lavish lah. Dia beli TV, dia beli makan sedap apa begini. So saya nak sulung, manja lah. Kalau ikut nama ni pun nak review sini, orang panggil boy di rumah. Boy. So nak ayat manja. Boy. Tapi kat luar ada orang panggil boy demo. Ada. Kalau boy saya boleh kenal pasti. Kalau boy saya Kelantan, kalau West saya UIA, kalau Wan saya hijau. So saya ni manja. And then memang titik terendah tu bila income lah. Bila income kita tak ada and then dah jadi ketua keluarga so insulted lah, rasa macam tu. Kau dia ni aku sebagai seorang lelaki aku tak boleh lah macam mengharap ke bini aku yang salah aku. Bini mak tapi ada je dalam dunia ni, ada je orang gini. Betul kalau dia okey, kalau dia macam boleh deal with that ego kan. Macam saya macam tak ada kerja pun buat lolok tubik pergi cari kerja. Saya lepok kat Finas saya pernah nak jerit pada saya pernah. Tahun berapa? 2000 masa ada transition, masa saya dah tak jadi penyampai dan tak ada kerja, tak ada projek tu. I think belah-belah 2015 saya tak ada job langsung, saya tak ada kerja, saya tak tahu saya ni gapo sebenar. Saya bukan artis okay, saya dah keliru dah sebab awak pindah ke dulu. Terlampau. Betul. Saya setuju. Siapa tahap aku sebenarnya. Aku nak igap dia ni ke dia ni. Aku nak jadi artis pun bukan artis. Aku nak jadi kerja pun kamu koyak kan. So situ saya down. Saya sedih lah. Mana tu bit memang hino. Saya pergi join, ikut dia. Saya join FDAM. Ikut dia. Satu Zamir Arwah Mak London kan. Saya pergi join kan. Pergi ngabai koksi pergi ngabai. Saya jadi volunteer situ sini. Macam mencari-cari sebab aku buat apa, aku tak pergi kerja, tak dapat kerja kan. Bini duk masuk PT semua lah untuk kita beli harian ke apa kan. So tak ke sampai bila, tak ada projek ke apa gitu ni. So, sampai satu tahap saya lepok kat Cafe Finas. Dah terasa macam Finamli pula duduk lepok neng situ sebab tak ada job kan. Saya duduk lepok cafe tu. Finas tepi zoo tu. Saya duduk mengharapkan lah saing-saing masa kita pernah interview ke apa kan. Wih lah job ke apa gitu gini. Lepas tu dia pun ni kicau. Tengok binatang ni. Binatang ini buat apa kan. Hari-hari di sini. Hari-hari dekat kafe. Lepas tu kata, yalah kita pun buat lolok rekod lah. Kata tak ada tunggu meeting lah ke apa gitu gini. Ego kan. Lepas tu daripada situ orang tanya macam
Sebenarnya awak buat gawe? Pernah lah, pernah on air, pernah Okay, aku try push kau jadi host FFM boleh? Host FFM? Majlis Perasmian Perasmian. Jadi MC. FFM 28. 28. Kata 28. Dengan Sharifah Syahura tak usah. Kita tak ada job lalu. Itu MC pelancara maksudnya event Majlis Perasmian Perasmian. So, kata better than nothing lah. Cuma kesimpulannya bila kita down, bila kita terasa terhina tu, minta dengan Tuhan tu sebab you jangan ego lah. Sebab kalau ikut pencapaian ataupun pengalaman kan, macam awak kata saya pernah kerja astro ke apa, ego bawa benar malu ni bila tak ada kerja ni. Tapi lah jembor lah kata-kata tak memang aib tu tahu. Cuma Wait kata tolonglah bagi something aku nak berubah. So I think from that tu adalah journey dia tu sampai tahap stabil lah kan. Kita manusia ni bila susah baru ingat Tuhan. Setuju. Tak kena taklim dengan budi. Live taklim lah. Bukan nak bahas demo. Setuju. Bukan nak bahas demo. Ini reality. Pernah berlaku pada kawan pun. Allah. Rasanya semua orang setuju. Semua orang kita jumpa ni dia mesti ada kekurangan dia. Tapi betul, bila bapa fitrah manusia ni, bila rasa susah baru nak kembali betul kan. Bila kau senang diberi kekayaan, kau kufur. Betul. Lumrah. And then sebab itu ujian sebenarnya Setuju. Tuhan bagi kita susah, nak tahu sejauh mana kita boleh pergi. Nak tahu sejauh mana kita kesabaran kita. Betul. Bila diberi kekayaan, kufuran, kan? Kau ingat janji kau doa pada Tuhan, kau cakap, ya Allah ya Tuhanku, berilah aku rezeki, dengan rezeki ni aku akan bersedekah. Betul ke tak bersedekah? Ada ujian. Takut lipat tu. Lipat. Ini ada confession ada confession. Saya janji untuk pergi umrah, benar kalau saya dapat gaji apa ke? Dengan bini apa? Dengan Tuhan lah. Tuhan. Saya kata ni bila ni? Bila? Janji bila dah stabil, bila dah kerja stabil. Mana sebelum masuk astro balik lah. Okay lah, sorry lah saya kata aku lipat lah selama kau ni aku duit aku tak tahu buat mana kan. Dapat gaji, aku nak result ataupun dapat bonus lah. Saya tak pergi umrah. Awak janji dengan Tuhan. Lepas tu saya macam benarnya tak cukup, itu benar bayar hutang alasan lah. Lepas tu alhamdulillah setiap umrah saya gitu orang sponsor. Saya pergi 3 kali. Kita jumpa sekali sana kan? Ada kita jumpa sekali sana. Mana? Kita jumpa dia. Kita jumpa masuk umrah. Allah Akbar. Aku macam lupa dah jumpa dengan Syahrul dekat. Ada gambar. Ada backup apa kita jumpa. Dengan family demo semua. Mariha nak demo belakang. Tu lah. Tu lah. Okay. That one yang kedua. Yang ketiga. First father-in-law family sponsor sebab tak tinggi. Lepas tu second my mom sponsor. Lepas tu third lagi hot jumpa tu my father-in-law lagi sekali. Kita jumpa kan. Rezeki. Tapi duit saya memang tak cukup sebenarnya kalau nak bawa diri sendiri pun. Memang aku tak tahu Pak Abimah dia pitih aku Lepas tu lepas PKP Ustaz Ashraf Suarin, saya jumpa dia, saya kata, Ustaz, saya first time buat platform agama ni, cabaran dia kuat Ustaz. Walaupun yelah saya orang biasa, saya bukan ustaz kan. Mujahadah dalam Islam ni susah Ustaz Nangis dengan dia, kata susah lah nak buat perjuangan, nak suruh orang suka Islam ke apa kan, mencabar lah saya kata compared to dunia hiburan. Apa kita pergi umrah, kita pergi Taif, awak tengok perjuangan Rasulullah kat sana, ambil tiba bawa saya tak pasal-pasal. Ni kali keempat lah. Keempat. Bila ada sekali 2021 tak silap. 2021 lepas PKP. Lepas PKP tu kan susah nak pergi kan. Tapi orang bawa lah. Maknanya nak PTS tinggi memang tak cukup. Rezeki nampak tak? Tu pergi jalan demo. Itu kalau lah awak pilih jalan jadi artis tu. Awak kira nampak. Allah, baru nak buat kembali kepada asal usul. Allah Akbar. Awak cita-cita nak jadi 4 kali pergi umrah. Okey, perbezaan selepas 4 kali awak pergi ni, pengalaman apa awak timpa? Mesti ada. Yang macam yang mungkin awak pergi tu Tuhan nak uji awak kat sana. Betul. Gabriel uji awak. Dia saya pernah
Okay lah, ni ada 2 insiden lah. Saya perasan tau. Saya ni benar untuk orang koyak artis ni. Saya tak ada rupa mix gitu. Kita minat kan. Tak ada serupa Mak Saleh ke apa. Jadi tapi saya koyak. Saya perasan. Saya suruh saya semak daripada dulu kan. Lepas tu dia tu henok hina saya di Mekah ni kan. Saya pun lepas cukup kepala botok. Lepas tahlul deh. Lepas tahlul saya ada janggut. Saya masuk lift tu, saya suruh semak gila dalam lift tu. Saya tengok, di tanah haram ni saya perasan. Sana awak perasan? Dari Malaysia? True colour Dari Malaysia? Malaysia pasal tapi tak ada balasan kan. Apa sana nak awak jadi gitu? Tak tahu. Lepas tu tak tahu. Yang mari perasan. Dia mari perasan tu lah. Okay. Lepas tu saya pun tak cermin dalam lift tu. Ting berkot. Gila semak kat aku ni. Kita koyak arak moga ada janggut. Kita koyak macam semak macam orang arak ada janggut sikit benarnya. Tu kepala botok weh. Lepas tu dek tengah koyak tu ting lift buka ada orang lain nak masuk. Ada 2 orang mokcik masuk deh. Masuk friendly lah, masuk suka-suka tengah buat tu. Dia pun tengok saya. Dari Jawa ya Pak? Aku nak oyak dah ni. Dah terletak dah. Nak oyak. Weh, muka dia muka Jawa. Di Mekah tu heavy gitu lalu. Aduh. Tu heavy cash. Lalu untuk saya macam man. Saya punya lapung ni sendiri. Selama ke ni demo tengok muka demo deh. Apa hotel dia. Betul. Ada orang nak kata nak mengenai demo. Supir dekat Indonesia pernah macam wasaru dia. Ini iktibar di rumah Budi. Kejap muka saya memang kesupir. Dia gini, sebab ayah saya ni muka dia tak seh. Ayah saya ni smart. Awak keturut ni lah. Saya kacukai. Lepas tu mak saya ni Melayu lah kan. So saya banyak ambil hak mak saya, face muka mak saya. So my siblings ada hak tak seh muka macam ayah saya. Jadi mungkin kita adik-beradik. Jadi kita duk ingat kita pun serupa juga dengan ayah kita ni. Koyak hidung macung tapi kita ada cabi-cabi hak ni macam mutasal lah. Kan dari jauh lah ni kan. So lepas pada tu saya tukar konsep saya buat macam muka Ahmad Dhani. Sedari tak boleh nak jadi Zain lah. Sedari. Okay. Kita pun nak habis ni tapi kita nak pergi lagi siapa just tengah. Oh nak habis ni. Tak khabar. The one. Kejutan The One tu. The One. Dia titik tolak awak nak jadi artis sebenarnya. Okay. Dengan cerita The One ni ditubuhkan sebelum tu lagi. Maksudnya sebelum awak masuk you kan macam mana boleh? Okay. Okay, dia koyaknya masa tu musim grunge ni. Musim Nirvana, musim Butterfingers. Musim Oasis. Lepas tu masa duk kapung ni koyak jamming. Kapung mana demo? Kota Baru Telipuk. Tapi duk main Honey Studio ke apa tu koyak nak jadi band lah. Adik-beradik pula suka muzik. Yes, dia pandai main. Adik saya Aus tu dia pandai main drum. Naki tu pandai main bass. So kononnya bagi tugas lah. Saya main rhythm dengan nyanyi. Sebenarnya mudah nak jamming adik-beradik ni. Moga yalah tu ialah lagu buat kita reti ke apa kan. Jadi saya ni lepas pada masuk UIA. So UIA tak boleh lah main ke tu. Tak boleh main ke tu, kena join nasyid. Moga nak nyanyi juga kan. Adalah dah ada kumpulan nasyid sebentar masa tu Mirwana, Intim. Saya belajar dengan demo tu lah. Brothers. Ini bukan UIA maksudnya bukan di kalangan UIA. Maksudnya awak dah masuk dalam keadaan mainstream lah. Dah mainstream lah. So masuk dalam dunia nasyid ni lah. Tu yang saya teringat balik. Awak ada hantar press release tu. Betul. Lepas pada tu bila lepas pada press release tu belajar bila nak masuk nasyid tu tak jadi grup juga. Saya asal kumpulan grunge huha-huha dari kapung. Lepas saya masuk UIA, saya nak jadi artis nasyid pun tak boleh juga. Tu tak boleh juga.
Intim tak boleh, Mirwana tak boleh, Brothers tak boleh. Saya kata gebrio ni aku ni maknanya tak boleh nak jadi artis juga. Jadi saya pun tak apa, kita buat balik The Ones. Because connection tadilah, because dah jadi staff Astro, lepas tu kenal media ke apa. Tu saya recruit balik, saya buat video klip dengan single dengan adik saya tu. Dengan The Ones tu saya buat lagu Teman Sejati. Mungkin minat Dok ke Brothers. Tapi minat lagi Congrats. Ada dekat YouTube. Macam celebur. Hancur lebur. Tolong jangan edit masuk. Janji nak nyanyi. Nyanyi di hujung rancangan. Janji tak ada sakit kok. Mula-mula. Nanti demo ni kata mana nak dengar Wan Syahrul nyanyi. Kita sipel untuk. Lepas tu buat press release waktu single lah. Single kononnya nyungguh jugalah. Kononnya nyungguh. Dan jadi artis Harian Metro cover, Budi cover, and then tu je lah kot. Lepas tu Facebook. Lepas tu Facebook sendiri cover. Dua media je cover pun. Tapi gila tobik serah macam artis kot. Apa tengok-tengok tu hater rain juga. Tu yang kata tak sah. Tak pandai bagi beda semua. So alasan saya tak nyanyi apa ni. Sebab kalau nyanyi memang pandai pun tak jadi artis. Tu saja suara. So that's how berkubur jugalah. Tapi it's a family band punya benda lah. Tak jadi artis. Awak sebenarnya bersyukur dapat support system. Maksudnya family, isteri awak, isteri lah terutama Mediha kau pasti pun macam rezeki untuk awak. Sebab dia perjalanan Mediha pun kita nampak mudah. Dia orang bijak kita nak imbau kembali macam mana awak jatuh cinta dengan Mediha. Kita interview dia. Interview dia sendiri boleh. Okey, ceritalah sikit walaupun personal, tapi mungkin awak pun mungkin anak awak pun nak tahu juga kan. Anak umur paling besar berapa lah ni? 17 dah. 17, 12, 7. Dekat tengok apa? 5 tahun. Dia baru habis IGCSE. Lepas tu tadi atas dia the youngest. Youngest. Dia ada taekwondo. 17, 12, 7. 3 orang. Setiap 5 tahun. Okey. Mungkin anak-anak demo tu tak tahu mak ayah aku jumpa Rano. Jatuh cerita Rano. Okey, borak sini habis sini. Jangan cover sangat Okey, Rano. Okey. Mula-mula jumpa Mediha. Kenal dia bila? Matric UIA. Okey. Matric UIA saya ni dikenali sebagai power ayat tadilah di semua event geger daripada jauh nampak dia. Jadi saya ni di UIA pun gitu. Ambil engineering. Ambil engineering. Perangai macam bukan engineering. Engineering kan dia jauh kan. So ni geger, sign tegur orang tu apa gitu ni. Jalan macam kumpulan gagal ikan nak pergi kafe. Pergi kafe jalan ramai-ramai. Lepas tu saya lalu satu kelas tu, saya tengok orang tengah berlatih debate. Dia tengah debate dengan senior dia, tak silap saya. Lepas tu saya tengok dia kecek besar, kecek putih. Kita orang Kelantan kan. Gila tena ni. Pakai tudung, pakai baju kurung. Kecek orang putih. Lepas tu macam bah tu macam memang steady kata kecek. Macam pergi meja tu kakak macam meja. Kata gila ni. Ya, betul. Gitu. Lepas tu hebat ni. Saya siap berhenti kita je ni budak-budak tak pakar ni ke. Kebrio ni acara apa benar ni kecek ni debate, acara debate perbahasa dia. Start situ saya pun jadi ni. Pesat demo terpikat kepada intelijen seorang wanita. Tapi kecantikan lah. Of course dia ada package kan. Dia ada package. Tapi daya tarikan demo dia angkat meja tu. Dia catch tu dia angkat meja. Dia song kan. Lepas tu lain macam ni. Tu start pada tu saya target lah. Target terus. Target terus. Macam mana nak kenal? Kau awak kenal dia? Tak kenal. Mungkin kos lain saya tak tahu pun dia ambil law. Lepas tu tak tengok. Tak layak. Tak layak? Mediha tak layak? Tak tengok saya. Orang kata mak rempit. Nak kena aku. Memang dia hina tu saya tadi. Serius? Okey. Betul. Dia tak tahu apa wujudnya. Okay. Maksudnya dia bukan perkenalan tu tak terbalas, dia tak selesai dengan awak kan? Okey. Lepas pada tu ni dia cerita lah. Dia cerita. Lepas pada tu baru dia ada cerita dia kata. Dia jalan dengan saya dia nak pergi kelas. Lepas tu nak pergi event satu ke. Lepas tu dia singgah di satu auditorium.
Masa tu saya kumpulan nasyid di UIA. Ada grup saya tu Twister Junior tu ramai nyanyi lagu ngagu dijadikan nasyid. Nyanyi lagu Pink Panther jadi nasyid, nyanyi lagu Malam Syed pun jadi nasyid belaka. Nyanyi lagu For To See jadi nasyid. Lepas tu lalu dia pun ayat ke sign dia kata, sedap juga suara budak ni. Tak, dia ayat gitu ke sign dia. Lepas tu sign dia pun tepuk dia. Tu lawan bodoh. Maksudnya Wan hok duk minat kamu tu. Dia minat kau suara saya je. Okey, kau tak faham ni. Okey, awak nak dekat dia tu, awak macam atas surat je. Maksudnya dia tak tahu. Dia tak tahu saya suruh saya kalau saya jumpa saya kau is a mystery. Saya suruh kisah leh. Suki Saleh dia kata gebrio dia ni. Okey, dia ramai peminat tapi saya pun tahu, saya dia pun tahulah saya terang ngorak dia kan. Lepas tu saya pun kata payah. Suki Saleh dia tu. Dia main gitu stay kampung lah. Itulah sign dia. Ya, itulah minat kamu tu gitu dia pun ya ke? Dia macam blur tak blur. Lepas tu dia pun kata kira kasih can lah dia kata. Okey, media ya sedap suara demo. Dah ya sedap. Terang nasi. Turning point kau untuk bagi demo keluar. Okay. Tapi tidak kata masa habis lah. Habis. Nanti habis kodek dia aktiviti sendiri. Okey. Tutup lah majlis. Kemudian mana boleh? Apa pula? Apa pula tak habis lagi? Tak habis lagi weh. Tak habis lagi. Okey. Apa ni macam nak lari tajuk. Okey. Kemudian? Tak ada. Ada tak. Dia Wipluwe tu jumpa berkenalan lah. Dia kata ada satu insiden tu pelik-pelik tak cara saya ngorak. Dia duduk. Okey. Dia duduk depan ramai-ramai. Saya malu saya nak jumpa dia. Ada tier. Saya dah kat tier tu saya pun buang dengan dia tapi tu dia kata nanti apa dia ni tak style pun angah tolong dia. Dia Kelantan. Dah dia KL. Tapi dia kata dia consider sebab pelik ke sebab orang lain skema dia kata ngorak dia. Mujur lah cara saya ngorak tu lain pada orang lain. Orang lain ngaji tinggi semak ke apa. Tapi dia kata suruh standard macam dari TV ke kan. Jadi bagi dia ambil lah hok tolu ni takut sesuatu. Saya pun okey ni. Dia percaya pada jodoh. Takdir dan jodoh. Sejauh mana dia mau percaya. Walaupun kita berusaha sejauh mana sekalipun kita nak orang tu, tapi Tuhan kata awak tak akan memiliki dia. Setuju. Waktu tu skrip tu jodoh awak dengan media. Mahfuz kan. Tapi iyalah daripada Kelantan tu. Tapi awak kahwin masa awak belajar. Semua habis lah. Semua habis. Habis boleh kahwin. Dia chambering, lepas tu saya pun kahwin. Saya pun habis dah meskom kan masa tu. Okey lah. Tuhan ni dia menciptakan manusia contradict. Macam dia takkan macam awak debate dia debate. Betul. Macam faham tak? Dia kan macam ada contradict. Uniqueness of macam takdir. Dia tak boleh macam dia boleh je ada ya couple jangan lawyer boleh je. Tapi macam boleh dia kata kalau manusia biasa tengok macam kalau tengok sekali Madihang well sampai keluar kadang-kadang bila kerja projek sekali apa ke tak ada orang tahu husband and wife. Saya kadang meeting sekali tu bini saya tapi tak ada royak, tak ada macam siapa tahu pun so profesional lah kot lepas tu kita tak reti nak tiba pakai tangan depan orang ramai ke apa doa aku pakai tangan di rumah atau gitu lah. Kenangan macam paling kita ni sebagai seorang suami mungkin ada babak kata demo ada satu titik poin yang macam egonya seorang lelaki bila kita ni macam disuap oleh seorang isteri rezeki kan, tapi benda tu dah ditakdirkan macam kita kena terima lah. Okay, one ada nak ayat sesuatu kepada house husband kat luar sana supaya jangan rasa benda tu satu penghinaan sebab ada je. Tapi yelah orang kata dalam Islam kita kena bagi nafkah. Berarti mungkin something yang
demo nak oyak ke penonton kita yang senasib dengan demo. Senasib dengan saya dulu lah. Lo ni tapi dari segi lo ni orang besar dah. Tapi dari segi pencapaian tu my wife is always better lah. Lo ni Mediha CEO. Dia oleh macam dia berlombong dengan demo. Begini, kau nampak demo dengan Mediha? Demo gini. Acul dah demo nak naik, dia naik lagi. Betul. Rezeki dia dengan yalah, saya puji bini-bini yang banyak bersedekah. Bini ni kalau nak saya tengok saya tengok journey, especially my wife ni, dia punya ni rahsia ataupun apa orang panggil hikmah bersedekah. Bersedekah. Rahsia sedekah ni mujiz dia pakai fadilat dia. Fadilat dia ni. Tapi dia letak khabar. Tina Lon ni ataupun isteri-isteri Lon ni sepatutnya teruskan membantu. Yalah, kalau dia takdirkan dapat suami yang lebih rendah qualification kemampuan kerja Kalau saya tengok media punya cases ni, dia tak kira langsung saya. Dia tak kira langsung. Dia tak tanyalah berapa bui banyak ke apa gitu ni. Tapi saya tengok bila Allah balas dia punya rezeki dengan jenis tu sangat mudah. Maknanya tak adalah kata dibatalkan interview ke, journey dia tu tiba-tiba hiccup ke apa kan. Dia punya ni dapat naik. So saya rasa one of it is dia tak berkira dengan family dia, and then especially husband dia yang sepatutnya macam kata tadi pemberi nafkah dia, breadwinner, tapi dia forgive. Bila forgive dan bersedekah ni, ialah Allah punya rahsia lah dia. Maknanya Allah kata, kalau mu ikhlas untuk lelaki mu, aku balas lah mu. Dalam bentuk career ke, dalam bentuk your journey ke, which is true. So my advice, bini-bini ni, kalau Allah dah rezekikan kau kaya nak mampus ataupun kau lebih, ialah untuk personally you earn more than your husband ataupun dalam family, you halalkan dan you bagi dengan kasih sayang. You jangan berkira. Orang kata dalam rezeki kita ni ada rezeki orang lain. Betul. Of course, sebab ditakdirkan kerja sekali, duduk sekali, tapi at the end of the day salah seorang je hak lebih kan. And then hak lebih tu pangkat rendah, maknanya isteri. Maknanya you supposed to be, mana husband tu patut pegang dia. Tapi Allah buat husband dia tu tak mampu, husband itu tiba-tiba kehilangan pekerjaan kan. So all the wife you sedekah, you ikhlaskan lah, you halalkan, you bagi dengan kasih sayang, because for sure Allah akan balas. This is what's happened to me lah. And then untuk suami pula, even though you're pathetic ataupun tak ada kerja ataupun diuji ke apa, jangan give up sebab Allah tak kira hasil, Allah kira your perjuangan kan, your mujahadah nak improve yourself. So dalam masa bini you duduk tolong you semua tu, dan macam you tanya, dah piti tak ada nak nafkah kan? Nafkah ni kan dalam banyak-banyak bentuk subjektif. Your time is nafkah. Kalau dah lah tak kerja, apa lepok dengan saing. Okay, don't waste your time dengan, spend your time with your wife lah. Make sure your wife satisfied rumah tangga tu, so that you ada commitment. And then macam saya volunteer diri untuk I tell you tak payah drive sendiri, I tell you, sebab I tak ada kerja ataupun I tak ada benda nak kodok. I nak whisky bu tu tak ada. I kata I tell you, I tunggu you. So that's how lah. And then all the husband, you kata house husband tu balas melalui bila wife balik kerja letih kan, rumah tak payah kubeh, anak bukan wife juga nak kena makan, mu hidup makan. So the wife will be happy wife, happy life aku. I think that's the tip, the tips and the trick lah. Apa yang saya belajar tadi, sedekah lah. Betul. Sedekah. Betul. Dia orang kata kelebihan bersedekah ni kadang-kadang kita jangan mengharap dalam hati kita kalau dia punya formula, kau kena bersedekah baru rezeki kau masuk. Kita jangan fikir gitu. Kadang-kadang kita fikir tak ada duit ni, sedekah lah. Tapi betul lah, hikmah dia punya kelebihan dia. Awak hidup dalam berkarya sebagai media lah kan. Kita nampak daripada dulu awal 2007 kita sebagai seorang media lah kan. Awak tengok perjalanan media daripada zaman-zaman tu sampailah sekarang ni, apa perbezaan awak dulu dan sekarang? Dulu internet bukan main sources deh. Dia tidak sumber utama. So lah ni internet sumber utama. Yang paling terkesan pada saya, dulu kita sendiri reporter deh.
kadang-kadang bila bos suruh buat laporan, kita pun malas benar. Maknanya kena kerja, kita buat assignment tak. The challenge now is everybody is reporter. Okay? Tak ada suruh-suruh pun, tak ada kat media pun demo ni akan upload story kan. So challenge dia ialah kesahihan, credibility, ataupun the way you tuliskan berita itu. Macam wartawan ni dia kena ngaji 3 tahun 4 tahun jadi wartawan, ataupun you have to earn experience sebagai wartawan baru you declare you media ke, you blogger ke okay? So masa zaman dulu tu tak ada istilah influencer pun. Blogger is the highest media yang berpengaruh secara individu lah masa tu. Saya tengok, saya kena lalui benda tu bila saya tengok bila everyone nak jadi wartawan di platform masing-masing, maknanya personal Facebook, personal IG, which is disturbing benar. Kalau laporan tu katalah laporan cerita-cerita penting so kita akan dapat so many info, so many way of storytelling, which is memujudkan rakyat kita yang kadang-kadang malah nak research, malah nak tabayun. Mana mari dalam WhatsApp je lah. Aku baca, aku forward. Which is dulu payah. Dulu certain media, and then kita pun tengok dalam blogger pun, kita pun select juga ni tak boleh ni lepak ni, ni copy paste ni. Dulu kan ada perjuangan tu kan. Ni tuk kepada copy paste. Ayat tu waktu buka link beli belah. Jeng. Link apa tak? Sekarang ni AI pula Okay. Tapi sebelum tu perbezaan untuk dari sudut radio. Radio dulu dengan radio learn ni, macam demo tahu dalam zaman Suria FM. Betul. Lepas tu sekarang ni masih demo dekat Zayan, demo dah tahu dah. Setiap radio dah ada podcast dia lah. Setiap radio nak kena ada konten video. Betul. Kau tengah-tengah borak-borak dengan tetamu kau pun nak kena ada record. Ni macam kita nampak lah lebih macam era Zayan pun ada dia punya. Sejauh mana benda ni boleh menampakkan satu perkembangan yang sihat dari segi karya konten. Okay. Batu kalau awak cerita daripada awal lagi tu, kita tu panggil kita Zayan. Dia tak ada FM. Carrying your body as a bla 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 TV, bla 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 FM, okay? Benda tu nak oyak macam that is your core business lah. Something TV, Budi.tv lah contoh dia. Maknanya TV ni behavior dia kan kena ada visual lah. Semua kena ada shooting semua kan. So that's why you .tv. So same goes to .fm. .fm ni maknanya keutamaan dia tu audio saja. Audio saja. Moga saya declare saya frequency modulation kan. Saya didengari dalam FM ni di cater semua kan. So the behavior sepatutnya lagu tu. So bila Zayan mari tanpa FM, tanpa .tv, kita adalah jenama lah kan. Kita adalah jenama who cater everything. Tapi bila you tanya perbandingan, nak tak say radio dulu tak boleh adalah radio saja. Sebab orang lain ni dia tanya, muka kan DJ tu? Tak, muka kan DJ tu? Awak ingat tak start dia sebelum adanya benda-benda ni semula internet ni, dia ada satu video macam kata silap Hot FM ke. Dia ada macam pukul 11 tu ada dekat TV. Main dekat TV. Lepas tu chatting. Ada chatting. Nak chatting tu dengan SMS. Betul. Masa tu macam vote ni lah. Geng-geng BAF semua tu. So macam boleh nampak lah benda-benda ni. Okay, tu sebelum adanya sekarang ni lah. Betul. Sekarang ni semua platform lah. Semua platform ada. Because there's a demand. Sebab semua platform ni pula dia dah recruit user for every platform. So kalau duduk di TikTok tak ada benda menarik you tawarkan, orang kecau kan. Macam dulu zaman Friendster, MySpace, bila tak ada chatting orang kecau lah. So bila Facebook mari, tiba-tiba boleh komen, boleh poke, boleh wave, boleh like kan. So orang jadi punya orang nak buat kan. Sebab dulu zaman chatting ni duduk di chatting je. Apa MIRC deh. Kita duduk situ je. Itu sama Merasi tu sama 2005 Yahoo Messenger kan. Maknanya kita duduk situ, kita chatting je. Masa chatting tu tak ada audio, tak ada visual. So dulu masing-masing. Kalau TV saja, radio saja, chatting saja. Cuma lah ni bila orang mari introduce new apps,
Dia nak ada juga visual macam TikTok live tu. Lepas tu dia bubuh chatting apps tu untuk komen bawah. Lepas tu audio boleh playback lagu ke apa gitu. Because kita punya request lagu tu lah ni. So nak tak nak, you have to be everywhere lah to complement whatever that your core business. Dia kata gitu lah. Well, sebagai penyusun konten dekat Zayan manager, apa cabaran awak? Oh, no. Awak susah macam masuk setiap hari masuk office nak fikir. Apa sebenarnya yang buatkan awak rasa macam kerja awak ni susah? Sebenarnya kat mana susah? Genre lah. Genre hiburan ni everyone boleh join sebab hiburan ni janji terhibur. Janji kalau kelakar ataupun nyanyi lagu hak sedap ke. Macam kalau hak agama ni ataupun Islamik ataupun ada nasihat ni, kita tak boleh ikut dia ambil orang. First of all, adakah awak yang memilih guest ataupun lagu ke? Kita kena filter. Mungkin kita tak kecil lagi skop kerja Remo. Skop kerja Remo. Okey, brand manager ni. Brand manager whatever that too big daripada Zayan tu atas kepala saya lah. Kalau too big sedap, puji. Kalau salah siap azan. Awak kena. Memang kena. Memang station tu kena compound lah kan. Wa na'udzubillah min zalim. Kita awak takut. Paling takut lah sebab compound dia tinggi. Lepas tu kita fit. Siapa compound? MC. Sebab dia panggil penuh berlaku Ya, ada a few cases lah. Tapi benda paling takut lah sebab kita umumkan maklumat yang paling salah, maklumat yang paling penting. Katalah buka puasa kan, kalau salah waktu kan, kena kodok ke apa. So itu untuk radio belakang lah, untuk radio Melayu tu paling worried lah. And then panel macam you tanya ni, siapa guest, dia? Guest. Setiap hari ada guest. Setiap hari insyaAllah ada guest. Lepas tu kita buat segmen-segmen hot memang ada pakar-pakar kecek kan. Tapi untuk agama ni, kalau untuk radio suka-suka, mana ada you minta tauliah? Okay. Kita nak jemput pelawak, mana ada kita minta kad tauliah pelawak? Tak ada. Mana ada jadinya penyanyi. Kalau agama awak ada kriteria sendiri untuk pilih? Jakim lah. Jakim. Jakim ataupun jabatan agama. Awak kata dekat Jakim, saya nak gini, demo ni ada tauliah aja. Mana bila dia kata saya nak buat sharing di Zayan ni. So saya akan tanya, awak tauliah mana? Saya akan tanya dulu. Interview dulu guys. Kalau artis tak payah. Awak menang pertandingan ke apa? Gitulah. Maknanya awak tapih lah. Kena tapih lah. Sebab yalah macam awak kata, cabaran untuk radio bermanfaat dan juga ilmiah ni, orang akan target. Mu jemput siapa ni? Apa tauliah dia yang nak tanya pasal masalah dia ke apa pengalaman hidup dia ni. So those kind of thing lah. Then you have to worry about nasyid lah. Nasyid good nasyid song, quality lah to the standard. Lepas tu tak ada. Lepas tu je lah. Memang tak ada langsung lagu-lagu yang melarakan. Lagu-lagu yang melarakan ni di radio lain pun tak ada asal. Lagu nyapu-nyapu tak ada kan. Bukan maksudnya cinta-cinta yang apa yang tak ada langsung cerita lagu-lagu saya cinta. Lepas pada dia royak dia destinasi nasyid tu memang 100% nasyid lah. Tapi ada je macam lagu-lagu apa, ada nasyid-nasyid nakal-nakal kan. As in enjoy pun ada, tapi nasyid lah. Janji dia kumpulan nasyid. Tauliah dia sebagai kumpulan nasyid kita main lah. Awak tahu tak, awak dapat career awak ni sebenarnya membentuk diri awak ke arah yang lebih betul. Allah. Maksudnya maksud gini lah. Sebenarnya misal katalah awak, bukan nak katalah stesen-stesen lain tu tak betul, tapi bila awak dekat Zayan, awak menjaga peribadi awak. Tak kira awak nak buat owner. Awak content manager kot dekat Zayan. Awak menjaga nama. Awak pergi mana-mana pun menjaga nama Zayan. Setuju. Itu macam paksaan Tuhan untuk saya jadi baik tu. Duduk sini macam tak rela. Dah lah, maknanya dia lock kita. Macam awak sebenarnya rezeki tu sebenarnya. Rezeki tu. Okey, saja nak kongsi tapi takut bunyi riak ke. Apa? Borak sini habis sini. Disebabkan jawatan Zayan ni, Astro punya surau tu saya jadi pengerusi. Jadi macam awak pengerusi. Pengerusi surau. Saya kata biar betul Tapi selama kini siapa? Selama kini adalah pengurus saluran Oasis, orang-orang pocik-pocik tua hok memang gi surau semua ke.
So dia kata because of you jaga platform agama, dia terus setuju Satu lah. tanggungjawab pun. Tanggungjawab. Dia kata tak apalah, kita memang beri hiwak. Sedekah-sedekah amal ke apa. Jadinya setiap kali tiba waktu solat kena muncul diri ya. Jangan munafik sangat. Kalau tak ada tak apa. Tapi semaya jangan tinggal. Semaya memang ada dia opeh, cuma tidak waktu ditetapkan tu, cuma kita arrange lah. Kita arrange kuliah, kita setuju untuk buat jamuan, buat program gitu lah. Aduh. Okay, bye. Habis? Bye. Lambat lagi weh. Apa lagi? Alang-alang pun mari ni. Astagfirullah. Boleh lagi sikit. Sikit lagi. Okey, kita kecek pasal dunia lah ni lah. Podcast lah gapo ke. Podcast ni sebenarnya dia lebih kurang pada radio juga. Betul. Pendapat Remo. Bila ada podcast yang macam terlampau, kena kata gapo ni tak kena mengenai yang hidup yang mati. Kena buat slide disclaimer. Yalah. Kita pun macam kawan mesti ada satu macam hook. Orang nak tarik ramai orang tengok podcast awal. Setuju. Dan sekarang ni sepanjang kita dah ada 6 musim ni, ke musim ke-6 episod pertama lah ni weh. Allah, terharu. Jadinya saya pun macam wow, dunia podcast dekat Malaysia dah membangun weh. Setiap ada podcast award. Lepas tu Februari ni ada satu event yang menempatkan semua podcast-podcast dekat Malaysia. Bukannya yang shock tu. Yang shock podcast tu lain cerita. Yang ni penglibatan daripada Nazrin Oran dengan KJ. Keluar sekejap pun semua tu. Dia buat satu event dekat PJ. Dapat invitation? Saya tak ada. Saya dapat. Ni nak ayat Nazrin Oran. Buat pagi ni. Ni lah podcast. Pasal ni lah kita nak ajak dia. Nazrin Oran. Tak silah ajak KJ ke level kita. Yang bagusnya podcast ni dia buat live. Betul. Dia buat live. Siapa-siapa yang menggemari dunia podcast ni peminat dia tengok pada rating dekat masa awak pergi kan Shock launching. Podcast. Shock memang lagi. Kan dia ada macam carta views tu. Macam banyak jarak dia lagi. Yang keluar sekejap. Betul. Tu jauh dengan orang lain kan. So yang bestnya dia live lah, live. Maksudnya kita boleh saksikan rakaman podcast dibuat secara live dekat tu. Okay. Festival fest. Okay, podcast fest KL Fest. KL Podcast Fest KL. So awak sebagai orang radio, awak memandangkan benda ni macam mana? Dan juga nak minta komen lah sedikit pasal kita terus juga lalu. Ada kejadian baru-baru ini yang mengatakan benda yang melibatkan agama, melibatkan agama yang macam tu, sensitivity agama yang membuatkan kita memang kita nak menjemput orang ramai podcast, tapi nak dengar podcast kita, tapi benda tu dah menyentuh sensitivity agama yang menyebabkan ramai yang macam ulama pun bagi pendapat apa semua. Okay. Pertama tadi tu sambutan dan kewujudan podcast. Apa pendapat dengan podcast? Dia untuk orang radio ni kita kata it's a compliment. It's a compliment. Tapi kalau budaya di US, di iTunes tu lama dah. It's a audio book, it's a storytelling melalui audio. Benda ni mari selepas PKP. Betul. Buat boring kan. Ngomong kecek sore. Betul. Kecek sore tapi rekod. So kita buat kecek sore dah. Okay. Tapi untuk radio actually radio ni live lepas tu platform dia tu ialah radio FM kan, duduk di dalam kereta di tempat yang urgent, so tak ada masa nak edit tak. Podcast ni boleh edit sebab dia call it on demand tapi dia panggil to complete dia panggil industri lah, industri audio ni podcast ni bagus. Cuma since you have this opportunity macam you sendiri ni, you edit tak, maknanya tu kita buat dia main kalau kalau ada edit dah kalau kalau macam ada hak tak perlu, kita ada kuasa untuk edit. Kawin ketung pun kawin tak buat. Tak ada masa nak buat. So beza dia dengan radio tu gitulah budaya dia kan. So maknanya podcast ni memang boleh pergi jauh. You edit molek, you ada susunan struktur penceritaan yang molek, memang better. So, sebagai contoh show ni pun sejauh lebih dalam keadaan tak khabar Radio you cannot do that. Orang tengok buat kereta muka je seja aku siapa tak ada ke apa saya komung lah. So it's a compliment. It's a compliment tapi two different thing. Podcast is a good tools, new tools. Radio is radio. And then macam you kata pengisian cara kita catch it.
lapar rating, lapar soho, lapar nak tarik crowd kan. Attention. So marketing ni macam-macam dia. Ada contoh orang duk buat dia nak short term, dia nak shortcut, dia buatlah gelepar kongsi-kongsi dah. Mungkin kita pula agak juga jodoh molek kita pun tengok. Same goes to audio. Maknanya statement kan. Boleh je nak buat statement controversial dan kita tahu. Kecek gini tak controversial. Kecek gini controversial. Macam show ni saya banyak berhati-hati bukan apa. Tak ada benda pun nak cerita. Nak lapar soho kita tak jadi dah hati, tak jadi dah kan. But kita memegang nama saya. Tak boleh juga. Aku mesti nak buat kontroversi dengan ni pun nak fikir tajuk macam berhati-hati. Tak boleh sama-sama gu ni tak boleh. Dah lah aku jemput dia, nak maaf aku pula. Betul. So that kat situ my wife tadi tu kebetulan dia jadi CEO Content Forum. Dia mengajar istilah dia kat mana dia? Dia Content Forum lah ni. Under MCMC. Forum under MCMC. Dia boh. Dia bisa. Kami ada jumpa lah orang MCMC kata kita orang tengah perhati gang YouTuber sekarang ni. Termasuk aku ke? Kau pun sama lah. Kita orang perhati. Kita orang maksudnya dia orang tengok. Dia orang tengok je. But it's good pemantauan ataupun regulation compliance ni bagus sebab nanti ni powerful tools. Follower awak tengok awak ada follower 100 je. Ada dia panggil silver. Kau tak tahu benda-benda ni. Orang lain emah dah. You upload juta. You kahwin nak boleh kau emah lah bila. InsyaAllah. You upload semua orang for sure orang akan tengok. So bila dia pantau, dia nak pastikan tak ada benda merepek. Betul. Tak ada benda merepek. Okay. Balik pada kalau you popular, you kena ada tanggungjawab lagi besar lah. Betul. Because you catch macam saya catch ni orang dengar tak dengar je. Tapi good point lah dia kata kayak gitu lah. Tapi if you are popular celebrity, you buat satu-satu statement, nak pula orang screen cap, orang capture. And then statement tu demo ni kata sengaja je tu nak buat controversial marketing stunt ke apa gitu. Which is tengok, orang boleh judge how you main-main dengan ilmu tau. You're sharing ilmu and then you giving to the audience. Kalau orang ambil bulat-bulat, kalau orang ambil hak jenis macam orang tak faham tu marketing stunt. Okay, betul tu dia kata, setuju lah. So, yang tu yang memporak-perandakan masyarakat lah kot kalau nak kacik serius. So, we need to be careful. We need to self-regulate. Self-regulate ni pandai-pandai lah tapi tak. Kau tu belakang dah kan. Dan kita macam terbuka dengan semua orang. Okey, katakanlah orang bukan Islam tengok benda tu. Dia macam menjatuhkan kita punya credibility tu sendiri kan. Kita bukan nak cakap ni semua general Betul. Kawin pun cakap pasal pada kawin lah. Kawin pun ada lah juga terniat nak buat gano. Kita pun lapar juga viewers. Tapi lah ni dah insaf lah. Betul macam-macam YouTube aku ni seram sejuk ya. Atau tak apalah, buatlah apa-apa pun kata kau nak target lo ni kan, buat macam Khairul Amin. Khairul Amin kan buat tiap hari kan. Orang kata consistent is king. Istiqamah tu kan. Baru consistent is king. Bukan content is king dah. Wow, saya baru belajar. Thank you Budi. Tak, dulu orang kata content. Sekarang ni content tak jadi dah. Kau buat content pun betul. Consistent is king. Kita semua belajar benda baru daripada Budi. Kau belajar nak buat podcast ni, aku nak terang sejauh mana aku nak hack the algorithm YouTube ni kan. InsyaAllah. So maksudnya kau nak kumpul, kau nak buat rakaman ni, tak boleh hoyak sebenarnya. Kau ada satu baca cerita. Kau kalau kau merancang, kau jangan cakap. Tapi tak apa, borak sini habis sini kan. Tak apalah. Orang kata bila kau cakap, kau ada kesungguhan. Itu doa. Okey lah, tak apalah, aku cakap lah. Tapi ini formula lah, kita nak pegang pada formula. Formula ni Khairul Amin pun dah buat. Okey. Bukan rahsia. Kau nak record macam satu hari tu mungkin 4 rakaman podcast. Kau nak kumpul sebulan tu, kau nak terang ni, boleh kau YouTube hack. I see. Kita hack algorithm dia. Katanya consistent is king. Consistent tu boleh menyebabkan kau punya viewers nak naik. Walaupun tak ni hackers guys, orang lama dalam industri. Tak adalah hackers. Blog.com dia dulu beli kot domain tu. Bukanlah. Time orang .my, blogspot tak apa lagi. Bukanlah coding, kita nak hack coding. Hack macam ni lah. Yalah, so the kita pattern nak, pattern. Macam Wan Syahrul episode pertama, esok terus
Kita jangan ada gap. Okay. Setuju juga. Itulah. Maybe itu itulah. tahniah. If you have that mindset untuk buat tapi istiqamah. Dengan cerita Wei pun nak jadi podcaster. Dia masuk. Hebat. Tu. Kawin aim ni. Saya beli. Saya tinggi tapi tu lah nak kecek tu tak ada idea. Okay. Tak ada Ini angle. patut nama dari Go Kelantan. Apa cerita? Kerana nak comeback. Konten kau dia Go Kelantan. Go Kelantan ni asalnya. So you guys yang nak set Kelantan kita yang pecah, IG IG Go Kelantan. Go Kelantan. Facebook Go Kelantan. Follow dia admin. Follow. Dia gini. So berapa orang admin benar? Sorry Saya mau. Dia short lagi. Aku tengok macam ramai. Okay. Dia sebenarnya mula-mula tu zaman bola Soho. Dari Warriors Soho. Patut lah. Saya nak pergi stadium. Saya tak say pakai. Dia duduk Kelantan yang satu. Betul. I mean minat. Saya tak say pakai jersey. So saya buat Go Kelantan ni sebab saya nak pakai logo Kelantan. So it started from there. Lepas tu kau lama kau membesar pergi atas baju tu kau okay. Aku nak masuk mata aku Kelantan. Tak ada dah. Tak ada posting dah lah ni. Tengah rehat. Bila last dia ni Go Kelantan. Kecil lagi. Jangan nanti kantoi lama tak update. Go Kelantan. Go Kelantan. Ya aku tak follow. Mana ada Go Kelantan. Tak ada dah hilang. Saya susuk sebab nak buat comeback Okay. Nak comeback bigger, comeback stronger Okay. So zaman tu saya tak pakai jersey sebab tubuh tak comel, kita pakai t-shirt lah. So buatlah daripada situlah whatever gerakan, whatever scene Kelantan tu saya simpan dalam Facebook Go Kelantan. so koyak macam to represent batu macam-macam Kelantan beranak So next this year there will be a big event. Saya akan buat. Saya akan buat serius dalam aku tua lah ke. So saya akan kerjasama dengan Motek, saya akan kerjasama dengan TikTok. Datang kabel nak ke dia? So majlis ni lah saya nak propose Budi jadi official. Boleh jadi official. Sekir kau masuk dalam poster kalau awak sudi lah. Beres. Saya propose kabel main podcast. Dah kita buat. So InsyaAllah kalau jalan. So cerita dia dari Kelantan untuk Kelantan je. Dia macam no appreciate whatever. Tapi luar ni macam-macam dah. Makan ni lah, go ni, whatever related. Tak malu lah dengan aku Kelantan. Dulu you have to come up with brand ataupun produk nak royak macam kawan tak malu nak mengaku budak UAE. Kena step back. Betul. So that's about it. And then insyaAllah ada nanti pada masa terdekat ada announcement apa pasal event tu. Moga dah main media kan. Check out budi.com lah, nanti ada first press release tu di sini ke? Boleh? Rupanya dia mari sini nak melamar. Aduh. Proposal kalau sudi lah dah. So is a gerakan untuk mempromosikan Kelantan punya gaya hidup. Dulu kata Kelantan ni tak asuk. Dah ni dot dah. Dalam TV tu beda. Orang pun cerita open minded lah. Zaman dulu ada je orang Kelantan ni kau dengan Johor. Ada je. Saya ni kau dengan luar agak. Ayah saya ni kau dengan luar agak. Orang Selangor, orang KL. Dia tak boleh macam gini. Dalam situasi di mana orang Kelantan tu kena gocor munduk depan dia. Memang. Maksudnya gocor ni dari segi mungkin kena bully kau dalam sosial media kau. Kita tak boleh. Pasal ataupun berita-berita orang Kelantan masuk paper. Betul. Dulu lah. Tapi lah ni kita expand kepada bangsa, negara. Tapi dulu tu muka orang Kelantan ni dilihat muka cakap apa ni orang tak faham. Awak cakap apa ni? Tak ada subtitle ke kan? So lah ni kita buat podcast pokok Kelantan nak dengar. Tapi buat subtitle kan? Macam podcast ni terang kawan nak kecek luar dengan demo. Rasa macam bodoh. Alas ke ujung-ujung ni aku tak boleh kalau ngawal. Bila saya skemanya kecek ngawal tak boleh. Dia kena kecek Kelantan juga. InsyaAllah. Apa pendapat Remo dengan podcast? Kau jangan nak kau panggil tetamu. Kau malu nak tanya apa pendapat awak tentang podcast Borak Sini apa sini. Aku dia tak tengok ya. Okay. Demo mungkin pemerhati media kan. Podcast Borak Sini apa sini. Mungkin awak ada idea nak saya bagi terapkan untuk musim ke-6 ni ke. Mungkin lah awak just bagi je.
Saya tengok cara set up podcast awak ni credible ni sebab awak orang lama, awak orang blogger hok ahead of situation. Then kalau tersilap saya, awak pioneer benda ni, set up mikrofon ni dengan nak jadi ke audio visual tu dalam bentuk YouTube ke apa tu. Saya rasa awak antara yang terawal. And then of course Indonesian punya podcast saya mengaku saya masuk PKP tak tahu berapa kau rujuk kepada lema tu. Cara bercakap, cara set up semua benda ni dalam YouTube je. Betul. Kau belajar dari YouTube. Because you are a YouTuber, you know the culture, the trending. So saya berani confess juga awak yang pertama. So because of that you boleh claim that one punya title tu you boleh potong anytime lah. Orang baru mari tiba-tiba sahur. Tak say lah potong-potong ni. Dah lah, maknanya bila you nak come back tu you straight away boleh join. Maknanya you are part of them, and then the title of start awal tu. Cuma you macam ni next season dah ada 199 episod deh. So ini 200. Ini 199. 199. Okay. Mana so lagi tu? Allah. Pada so lagi pecah dua, edit pecah dua. So because of that you akan terus menjadi macam senior player. Because you know what's going on. You perhati ada menang anugerah Shock ke, ada Podfest ke, you tengok sebagai senior tau. You tengok dia orang ni okey lah. Itulah Kimi orang kuat Shock. Dia kata nak ni lah dia collab lama dah. Masa saya buat podcast tu, dia ajak lah untuk masuk. Padahal tak masuk. Saya ayat dia, saya tak ada masa Kimi. Walaupun dalam PKP tak ada event. Tapi sebenarnya untuk saya berada dekat show tu, macam saya bukan kompetitor bukan kamu tu. Tak ada benda negatif pun dalam fikiran saya. Saya pandai saya ni one man show. I see. Saya tak takut nak buat banyak benda. Saya tak boleh dalam minda saya kalau podcast ni lah. Tak boleh nak podcast lain. Okey, dia sebab sebab lain. Saya cakap dia buat lain untuk short saja. Maksudnya ada konten lain macam gossip ke, event apa hari ni. Dulu gitu. Sensasi selebriti patutnya. Jadinya saya fikir saya masih belajar lagi. Masa dia ayat tu masih belajar lagi. Saya tengok surat ada tetamu, saya tengok surat soalan apa. Lepas tu ni kan kalau bab filem biasanya distributor mari Okey. Bab mari pelakon-pelakon famous ke apa ke. Kawe macam dah ada kepala dah. Kalau filem ada kita switch buka switch dia dah keluar dah. Gabriel kalau filem Gabriel soalan dia. Expert gitu. lah ni. So bukan nak ayat kau expert. Nak ayatnya kita ni sebagai seorang penonton yang mungkin yang ramai juga penonton-penonton kita yang macam mana nak buat podcast sebab dia orang dah terbuka hati. Macam aku ada trend idea sampai dah. Aku ada idea, mungkin aku ada duit nak buat ni. Betul, ada duit buat satu. Ni sekarang ni ada duit semua jalan. Awak tengok Zarul punya podcast podcast dalam Gali Galley promote set kita yang pecah kot. dia punya dia ada co-host. Co-host dia siapa dia? Bukan. Dia mau kenal dia. Siapa dia? KC. Apa? CK. CK. Set kita jangan percaya. CK. Oh kata. Dok. Maksudnya gitu. Okay. Maksudnya growing lah. Dia punya growing. Tapi from YouTuber to podcaster macam kawan ni dia tak niche sangat. Dia niche pada dunia hiburan, gaya hidup. So kawan belajar kalau nak buat sesuatu dalam bidang YouTuber ni, sekarang ni YouTube mementingkan niche. Kalau awak macam review filem, jangan pergi tempat lain. Dia konsisten dia pada satu topik. Konsisten satu topik. Kalau tidak awak lari viewer, views. Algoritma maksudnya tiba-tiba awak review filem, tiba-tiba awak masuk. Lain dia macam YouTube macam confused. Awak ni kepikiran. AI dia tu cabut aku dia ni. Cakap pasal AI, pendapat awak. AI. Of course. Benda baru ke apa awak jumpa pasal AI? Ni typical kalau malah buat skrip lah tu lah kan. Tapi duk viral, kita duk enjoy benda buat muka deh. Buat muka tu. Buat poster, buat gambar profile. It's a compliment. Tapi
Tapi untuk kecek pasal kau ni, dia cerita Avengers ke apa, lama dah deh. Cuma it's a good teknologi kita lalui sendiri. Sometimes too soon to comment lah. Maknanya kita betul tahu lepas pada ni efek kepada teknologi tu ataupun kemudahan itu membuat kita jadi ngarut kau. Okay, wallahualam. So let's enjoy, let's explore together. Kalau ada benda manfaat, kita ke arah tu lah. That's what I can say lah. Sebab ada satu projek nak buat soal jawab agama dengan AI kan, tapi bahaya. Bahaya kan. So you need to be tauliah, you need to be compile properly. Dia ada certain macam bab-bab agama ni sebenarnya dia tak boleh melibatkan AI. Kadang-kadang AI mesti kata bukan kena kata pelik dah. Mungkin kata orang nak buat jahat dia. Dia pergi hack AI tu, menyesatkan. Macam kita tak baca pun. Macam kita lah, okey, misal katalah kita tanya, apakah hukum apakah hukum berzina? Lepas tu dia copy and paste letak. Misal kata dia orang tu nak buat jahat, kalau setuju tak, kalau setuju sesat habis. Bahaya. So tapi macam saya kata, fasa exploring untuk this country, and then orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang powerful, dia lah yang kena monitor. Macam contoh dalam perbualan macam ni, awak bagi nasihat gitu, so orang pun kan adalah manfaat dia untuk tidaklah setuju tu AI tu. Lalu ni main filter sudahlah. Filter 30 hair muka gambar terbaru kat TikTok ada muka Syahrukh Khan. Cantik kan buat. Semua orang cantik. Ganalah muka Syahrukh Khan kalau Syahrukh. Kita kecek siapa dari Jawa ya 5% bateri sekali we mari kena kecek lama sikit. Jadi panjang buat ni. Boleh buat panjang ni kau ni. Boleh 2 jam. Tadi jam tadi. Tapi kan kau dah tengok podcast lain ke. Dia kecek rasa merapu je macam buat apa hari ni. Macam tapi ada orang follow, ada orang tengok. Kau kalau jenis podcast kawan ni boleh informatif. Tapi kadang-kadang kita nak pun boleh lah. Faham tak macam seling gitu. Tapi jangan buat masa sangat. Macam tak ada aku pakai kain soyok. Macam benda tu. Faham tak? Ada juga podcast, tapi bukan ruangnya kini lah. Macam ada sofa. Proper. Dalam macam ruang tamu. Ruang tamu. Sesuai lah kan. Kita nak bersantai-santai dengan saing-saing pakai kain pleka. Maksudnya gitu. Tapi tu dipanggil apa? Tu konsep dia aku. Konsep podcast. Podcast juga. Dia ada mic macam ni juga. Ya. Tapi you are not that type of things because you're credible. You kena ada yang senior. Kena ada macam serius lah. Macam prop. Kau kena berdepan dengan tetamu, ada meja apa kan. Yalah. This is your identity. Kau nak buat juga ruang tamu macam. Pernah buat. Saya pernah buat dekat studio karaoke. Asalnya awak tengok ke video di mana Daniel dengan Farid Kamil. Itu viral. Awak luar tu. Luar tu. Kau nak terang lah. Awak pergi belakang ni. Dah buat benda ni pun. Kau buat guna mic biasa. Okay. So macam bagus cukup macam santai. Kadang-kadang environment tu mewujudkan kita punya percakapan. Feel idea ke apa. Macam kahwin kan. Kahwin nervous. Kadang-kadang kahwin nervous. Kahwin akan pegang mikrofon kau. Hilangkan nervous. So macam gitu kan. Ada mekanik dia lah, ada cara. Tapi nak komen tentang dia panggil apa intellectual podcast ataupun too deep discussion, tapi depends on the audience, ataupun too santai, too ketawa. Dia balik-balik pada cabaran buat content radio juga. Ada kita nak tarik pendengar yang ramai tak. Kita kejar ratings kan. Cuma podcast ni bagus bila dia ada on demand. I mean dia you nak tengok bila you boleh tengok kan. So rezeki dia ialah dia parking. So bila ada orang catch pasal podcast tu, orang pergi cari. Bagi satu contoh macam isu kontroversial. Kalau orang taknya tengok, orang dengar. Disebabkan kalau radio terlepas dah. Kalau radio tak tahu pun dia kontroversial ke apa kan. So podcast ni kelebihan dia tu situlah maknanya you boleh. Ni lah. So tu yang tiba-tiba 2 juta tu. Daripada tak ada viewers kan. So you just do your stunt. Okey, 3% lagi bateri ada. Debar. Skala kita tengok berapa minit lagi kita ada ni. Tengok bateri. Habis bateri. Takut dia mampu aku kecek awal. Pesanan awak lah kepada semua penonton yang berminat untuk join apa panggil radio punya business
apa dunia penyiaran lah. Dunia penyiaran radio. Kan? Awak pemerhati apa yang zaman generasi sekarang ni. Okay. Kau nak masuk radio, kau kena ada benda ni. Sorry lah guys. Jangan kita bukan berada di pasar ya. Kalau kau dengar macam gelak-gelak tu, bukan. Kita orang masih lagi dekat studio Borak Sini Habis Sini, studio Beli Channel, bukan dekat pasar. Sebab kita punya suara ni ada dekat Spotify juga. Orang tak tahu. Mungkin audio je. Budi ni rekod dekat pasar. Mana bunyi huha-huha background. Guys. Aduh. Biasa guys. Studio kita di meriah sikit hari ni. Nasihat sikit. Qualification nombor 1. Minta maaf lah. Marilah. So minta hijau dengan demo. Kalau kita sayang lah kau ni. Yalah. Terus sebab game. minta hijau kau yang dengar tak demo. Dia mungkin saya lalui belakang dah. Saya lalui sebagai kru, lepas tu sebagai pengurusan ke apa ke. Saya tengok memang lah Soho boleh influencer boleh buat stunt jetak-jetak gelepar-gelepar di TikTok, tiba-tiba Soho pun boleh. Tapi at the end of the day, human resource HR tu akan tengok your lowest qualification. So my advice is nak masuk dunia penyiaran ni, lesen dia, security dia tu dulu harga berapa pun, CJ ko, diploma ko, at least something to hold on lah deh. Maknanya contoh kata kita nak buat semua orang, kita nak ambil semula. Dia akan ambil qualification. Sebab Soho ni musim tu je. Viral ni masa tu je. So that is my advice. Because dalam ambil qualification tu ada latihan sungguh-sungguh. Nak cari, nak jadi nak tanya soalan lagu mana, communication skill lagu mana. So luck lepas pada tu lah. Maknanya semua ada diploma, semua ada degree, tapi video aku paling viral. Tak apa, tu luckmu. Tapi viral berapa lama je kan. So if you can maintain that's your magic lah. Okay, last sekali. Pesan kepada semua penonton dah, kita ucapkan terima kasih banyak-banyak. Syukran lakum. Terima kasih banyak-banyak guys. Sudi mendengar tetamu Wan Syahrul, banyak perkongsian. Diharapkan dapat yang baik itu kita jadikan teladan pelajaran untuk kita semua. Yang buruk tu jangan diikut-ikut lah. Auzubillah. Alright, terima kasih Budi.com. Budi, terima kasih Borak Sini Habis Sini kerana akhirnya kita bersama. So this is a compliment. Saya doakan terus sukses, terus memberi manfaat kepada semua. Hadis yang paling saya minat ialah khairun nas anfa'uhum linnas. That's all. Alright, jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak. Gede. Podcast Borak Sini Habis Sini mengundur diri. Bye. This is how we do this.